Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti biasa, sembang santai. Jadi abu rokok semua ada kat sini, baru kita tolak ke tepi untuk memberi fokus kepada tajuk perbincangan kita pada malam ini. Dan hari ini selain daripada, nampak saya sakit hati sungguh hari ni, nampak JC England pula hari ni. Tapi tak apa, World Cup lagi 2 bulan setengah, saya biru Argentina lah. Champion. Champion Champion. Europa League ke apa, atau World Cup? Copa di Mundial Qatar 2022 Inglaterra. Nampak tu, itu baru idram. Lagi banyak lagi Rosmah Mansor nak kena bagi idram dia, Azalina Osman kena bagi idram dia. Dan hari ini tetamu baru kita bawa, bukan kaleng-kaleng. Jangan hampa buat pasal. Hampa nak tengok, ini bukan Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful nah. Ini Ketua Penerangan GTA, Gerakan Tanah Air, Datuk Nizam Mashar. Apa abang tu? Baik. Ya. Sihat tu Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 2 kali salam dah hari ni. Okey. Hari ni nampak macam ada pakatan, nampak? Dua baju putih. Bersih. Oh, bersih. Saya cakap apa lah. Okey, dengar tu. Suci. Sikit baru jadi apa dah tahu dah. Yang mana mai duduk di sini, kalau orang yang hisap rokok, pasal ini lawyer hisap rokok punya pasal. Orang kata, orang Penang kata hisap rokok tak ada filter. Mai di sini kena hisap rokok tak ada filter. Betul kita kata betul, tidak kita kata tidak. Okey, tajuk kita seperti biasa, Gerakan Tanah Air. Minggu lepas pun ramai followers kita tanya, minggu lepas dah GTA, pasal apa hari ni GTA? Mana nak cukup? 1 jam setengah nak terang pasal GTA tak cukup. Sebab tu saya terpaksa bawa Datuk Nizam Mashar untuk memberi perincian, penerangan yang lebih mendalam dalam tajuk kita pada malam ini. Sebelum itu Haji, sebelum saya nak pergi ke Gerakan Tanah Air, Haji ni tengah panas ni. Rosmahnya lah, laki bini. Lepas tu Bung Mokhtar laki bini. Okey, saya nak pergi pula pasal Akta SPRM. Ini followers sendiri yang tanya melalui WhatsApp Inspirasi Channel tentang Akta SPRM. Tertera. Saya tadi pun bila soalan tu banyak, saya ingat lebih kurang 12-13 soalan. Lebih kurang tentang itu. Saya pun terpaksa lah Google jadi. Betul tak betul apa yang mereka tanya. Jadi Akta SPRM tu tertera di situ. Pemberi, penerima rasuah itu dua-dua salah. Tapi apa yang mereka dipertontonkan di mahkamah sejak 2 mejak daripada 23 Ogos hingga ke hari ini, yang penerima ya duk kena, hak pemberi ni tak kena apa, malah jadi saksi pula untuk pendakwaan. Kupas dulu sikit Haji pasal itu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para penonton. Saudara panelis kita jemputan pada malam ini, Datuk Nizam, dan moderator yang unggul, Saudara Fazli. Baik, sebelum kita pergi ke topik utama, saya rasa wajib jugalah saya nak jawab persoalan penonton kan. Baik, pertama sekali sebenarnya memang di bawah Undang-Undang Malaysia, Akta SPRM, ada kesalahan untuk orang yang memberi rasuah dan juga yang menerima rasuah. Tetapi benda itu cuma terbukti sebagai kesalahan apabila benda itu dapat dibuktikan di mahkamah. Apa maksudnya? Kalau kita bawa dua-dua orang yang memberi dan yang menerima sebagai orang yang dituduh, sekian, Ahmad bin Abu adalah orang yang telah menerima suapan daripada tertuduh kedua, David Lam Ching Chung contohnya. Siapa nak bukti? Siapa nak bagi keterangan kata David Lam Ching Chung bagi duit? Melainkan dibuat di khalayak ramai, di pasar malam ataupun pasar karat. So, kalau tidak ada orang yang boleh kata di mahkamah bahawa dia nampak David Lam Ching Chung bagi kepada Ahmad bin Abu, David Lam Ching Chung pun lepas, Ahmad bin Abu pun lepas, sebab tak ada orang boleh cerita kata diterima. So kalau kita nak gairah ataupun pihak berkuasa nak gairah, nak bawa semua yang terlibat dalam mana-mana kesalahan rasuah, maka besar kemungkinan mereka tidak akan dapat tampilkan bukti yang kukuh untuk memperolehi sabitan. Sebab itulah dalam kes-kes rasuah dan beberapa contoh yang ada dalam jenayah lain, sememangnya
walaupun yang memberi itu pun adalah pesalah, tetapi untuk membolehkan pembuktian di mahkamah, maka yang pemberi itu akan datang beri cerita. Saya telah pada hari sekian-sekian pergi jumpa dengan Ahmad bin Abu. Saya telah menawarkan kepadanya 15% daripada nilai projek. Kalau dia setuju untuk luluskan projek kepada kami. Dan pada sekian hari bulan, 3 bulan kemudian, saya telah bagi bayaran awalan walaupun projek belum bermula. Kemudian bila projek bermula, saya bagi lagi kali kedua. Berapa jumlahnya. Tapi belum habis. Projek belum habis selesai dalam 3 tahun, saya dah kena tangkap. Dan Ahmad bin Abu kena tangkap. So selama ini, inilah pembayaran yang telah dijanjikan, inilah pembayaran yang telah diberi. So dia datang sebagai saksi pendakwa. Sebab dalam fikiran pihak pendakwa raya, besar kemungkinan mereka lebih pentingkan untuk menghindarkan penerima dalam perjawatanan awam daripada mengambil rasuah. Jadi pemberi itu dijadikan sebagai saksi. Saya bagi satu contoh lain. Kita ambil kes liwat. Liwat ni adalah satu perkara jenayah di Malaysia. Sama ada yang meliwat ataupun yang diliwat. Tapi kalau kita nak bawa dua-dua ke mahkamah, anda dituduh meliwat dan anda pula dituduh membenarkan diri anda diliwat. Siapa nak bukti? Benda tu tak berlaku di khalayak ramai. Tidak ada liwat atau meliwat berlaku di apa nama ni di tengah jalan besar. Dia berlaku kebiasaannya di tempat sunyi, dalam bilik khusus, bilik peribadi, waktu malam pula tu, rumah terkunci. Biasanya lah. Kadang-kadang ada juga orang gila yang hilang akal, yang nak rogol liwat tu. So dia buat di khalayak ramai. 1 dalam sejuta mungkin. Tapi biasanya adalah di tempat-tempat terselindung. So kenalah yang diliwat tu yang mangsa kononnya dijadikan saksi. Sebab kalau tidak ada yang meliwat, masakan ada yang diliwat. So di situ yang meliwat tu dibawa ke mahkamah, yang diliwat dijadikan saksi. Ini kena cerita supaya rakyat faham kesalahan dua-dua pihak. Suka sama suka. Ya, suka sama suka liwat pun masih salah. Okay. Masih salah. Masih salah Masih salah. Ya. Dan begitu juga kalau lelaki dengan perempuan liwat pun masih salah. Okay. Tapi walau apa sekalipun, pokoknya bukannya apa yang berlaku di medan lakuan itu. Ianya perlu dibuktikan di mahkamah. Mesti ada orang datang ceritakan tanpa keraguan munasabah bahawa dia ni meliwat, dia tu diliwat. Dia ni memberi rasuah, dia ni diberi rasuah. Siapa yang akan ada? 1 dalam sejuta mungkin ada satu rakan sepejabat yang mungkin wujud pada masa itu yang nampak orang tu cakap diterdengar. Tapi bukan dalam semua kes. Kalau dalam semua kes berlaku, cukup senanglah nak buktikan dan cukup senanglah kita nak bawa orang yang buat, orang yang memberi dan orang yang menerima. Jadi rakyat kena faham, isunya bukan, ianya bukan kesalahan. Memang kesalahan, tetapi untuk dibuktikan di mahkamah mesti ada saksi. Kalau dua-dua dituduh, siapa nak jadi saksi? Di situlah menjadi peri penting kebijaksanaan mana-mana peguam negara dan pendakwa raya untuk menentukan siapa yang sepatutnya dibawa ke mahkamah. Adakah lebih baik untuk rakyat, untuk masyarakat yang diberi itu dijadikan tertuduh, ataupun lebih baik untuk sistem tadbir urus negara yang memberi itu dibawa ke mahkamah? Itu keputusan yang boleh dibuat dan cuma dibuat oleh pendakwa raya. Jadi saya harap dengan jawapan itu kita faham. Ada juga contoh-contoh lain, kes-kes lain. Nak bagi faham ni saya kena bagi contoh. Kes bunuh pun yang pernah saya kendalikan. 5 orang terlibat dalam pembunuhan. Tapi penyudahnya 3 orang dituduh di mahkamah. Yang seorang dengan yang kedua tu dijadikan saksi pendakwa. Sebab rentetan peristiwa. Macam mana mereka mengumpan mangsa tu datang ke tempat. Siapa yang bawa kereta. Siapa yang sebenarnya tetak dulu. Siapa yang tikam kemudian. Cuma orang yang berada di situ yang boleh bagi cerita. Jadi mereka yang tidak terlibat secara maksima dalam kes bunuh akan juga ditawarkan menjadi saksi pendakwa dan tidak dituduh. Kalau awak dituduh membunuh, takkan awak nak bagi keterangan lengkap apa yang berlaku, sebab awak pun akan dijatuhkan hukum gantung. Ya? So di sini rakyat kena faham, ini bukan soalan undang-undang 2 darjat langsung. Ini saya nak tekankan. Ini adalah untuk menentukan pembuktian tu berjaya ke tahap yang perlu supaya mahkamah selamat untuk jatuhkan sabitan ke atas siapa yang dibawa ke mahkamah.
Jadi saya harap dengan penjelasan itu kita boleh faham. Mm-mm. Tidak mungkinlah, Mm-mm. agak mustahil untuk kes rasuah Dua-dua nak didakwa. dua-dua nak dibawa. Melainkan ada saudara Fazli Mm. atau mungkin Datuk Nizam berada di kawasan itu sebagai rakyat yang prihatin membuat laporan dan daripada keterangan awak cukup mengatakan bahawa memang nampak dengan jelas. Tiba pula saudara Fadli ni dengan sistem teknikal, handphone dan sebagainya, mungkin rakam juga pemberian dan penerimaan. Dalam keadaan itu saudara Fadli jadi saksi utama, dua-dua boleh dibawa. Jadi kalau rakyat nak sampai pemberi dan penerima dituduh di mahkamah, saya minta rakyat kerjasama. Kalau nampak benda salah laku di depan, rakam, bawa, tunjuk kepada pihak penguatkuasa. Dalam kes itu insya-Allah dua-dua akan dibawa. Jadi jangan tuding jari kepada pihak berkuasa sedangkan kita sendiri tak memainkan peranan. Depa tak faham. Dah itu saya nak cerita ni. Betul. Mungkin lepas ni ramai daripada para Mereka penonton faham. dah akan mula menyelia. Betul. Jadi the spy who loves me. Betul. Akan mengambil rakaman, mengambil apa yang perlu, gambar dan sebagainya untuk membantu pihak berkuasa. So itu sajalah. Okey, semua bagus, kupasan puas dengar, tapi tak patut mentang-mentang pakai baju biru PKR Anwar Ibrahim tak ada kena mengena dengan ini gambar. Contoh liwat itu contoh. Tak ada kena mengena, tak tembak siapa-siapa Saya pun. cakap saya rasuah. Liwat tu cuma terlewat masuk Contoh. Jadi kita nak balik pada Datuk Nizam. Hari ni seronok tengok Datuk Nizam pegang pen, pum. Okey Tok. Bila kita tersebut nama Anwar Ibrahim, ini bukan nak mengata agak dia, tapi bila tersebut nama Anwar Ibrahim, dia terkenal dengan ikon reformasi perundangan, reformasi ekonomi, reform itu, reform ini. Jadi saya nak bawa Datuk Nizam tawaran gerakan tanah air itu. Anwar hanya bercakap tak jadi. UMNO pun sembang pumpang sembang gari, nak ubah itu, nak ubah ini, last sekali semua ke laut. Apa tawaran gerakan tanah air kepada rakyat dari sudut apa sekalipun untuk merealisasikan pembaharuan reformasi itu sendiri? Gerakan tanah air ni soalan dia, sebelum kita tanya apa yang kita tawarkan, kita tanya kenapa dulu. Okey. Kenapa kita nak tubuh gerakan tanah air? Dan dah banyak parti politik orang bercakap kata banyak sangat dalam ni. Siapa nak tambah lagi? Nak hiruk pikuk ni nak tambah. Jadi persoalannya, apa masalah yang kita nak selesaikan pada hari ni? Kita melihat antara dalam politik negara, semua orang pun duk bercakap benda tu. Dia kata yang penentu politik negara ni adalah orang Melayu. Sebab kita ada 70%. Tetapi kita tengok pada hari ni, orang Melayu ni makin terbelah. Dan itu juga yang ditembak kepada kita apa ni, dah terbelah tu pasal apa belah lagi. Kan? Tetapi kita tengok bukan semata-mata dari segi form tu, dari segi bentuk. Berapa parti yang ada, berapa pemimpin yang ada dan sebagainya, tetapi apa hala tuju yang nak bawa kepada orang Melayu ni? Apa yang ditawarkan oleh parti-parti yang ada ni? Contoh yang paling mudah bila kita bercakap hari ni pun kes-kes yang ada. Kes UMNO bukan satu kes. Betul. Banyak kes kita dah lihat. Dan bukan saja mula dengan kepala kepada ataupun Mursyidul Am kepada UMNO, bukan presiden dalam ni, Najib Tun Razak dan isterinya. Kemudian kes-kes yang datang. Yang tu memberi satu bukti yang jelas bahawa dalam politik Melayu yang ada pada hari ini, bahawa politik tu sudah sangat korup. Dia sangat merosakkan. Sebab tu kita tengok lain kali bila kita bincang tentang masalah rakyat, kenapa orang kata menteri paling banyak di dunia? Masalah tak selesai. Apa jadi? Dan menteri semua Melayu. Daripada sultan, daripada agung, daripada ni semua Melayu. Tapi masalah kita kuih teruk. So apa jadi? Jadi bila kita akhirnya kalau kita tak selesaikan masalah orang Melayu ni, maka kita akan jadi status quo lah. Kita hari demi hari masalah kita tak selesai, tapi kita boleh tengok orang duk angkut beg Birkin banyak, tu orang Melayu juga. Yang kita duk cakap kata rumah besar, harta macam-macam, orang Melayu juga. Jadi apa jadi dengan masa depan politik kita? Jadi itu yang kita rasa bahawa perubahan politik itu perlu berlaku. Dan bila kita tengok contohnya di Johor, di Melaka pada itu, orang Melayu pun sendiri rasa macam
kami tak ada pilihan. Mm-mm. Kita ada undi, kata dia keluar, dia kata ni sama ya, kami undi yang tu pun sama, yang ni pun sama. Jadi apa tawaran baru yang kita perlu lihat? Dan tawaran itu bukan dalam bentuk pemimpin politik semata-mata, bukan bentuk pemimpin yang sedia ada. Kita cuba nak lahirkan tawaran-tawaran baru, orang-orang baru dengan prinsip-prinsip kita yang jelas kan. Kita menolak rasuah, kita nak ada pemimpin yang berkaliber, berwibawa dan sebagainya. Itu yang kita akan tawarkan dalam GTA. Dan kerana kita mahu merealisasikan, kita nak memberi harapan kepada orang Melayu, sebenarnya kita ada kemampuan, kita ada pilihan. Dan sebab itu kita keluarkan GTA ni semata-mata bukan pilihan daripada parti-parti politik kan. Itu pun kadang-kadang ada media duk main, ada saitro pun duk main juga. Dia kata ni parti-parti nyamuk, 4 parti nyamuk. Saya tengok banyak komen yang kita lihat. Ni 4 parti nyamuk yang bergabung. Tak, bukan itu. Seperti mana yang disebut oleh pengurusi GTA, Tuan Dr. Mahathir, gabungan gerakan tanah air ini adalah gabungan kepada semua orang Melayu. Daripada NGO-nya, daripada parti-parti politiknya, aktivis politiknya, profesional, akademik, agamawan, semua cuba untuk berkumpul dalam satu platform gerakan tanah air ni, dan itu menawarkan satu alternatif baru kepada politik Malaysia. Yang kita kata kita nak yang berpecah ni, kita tak nampak kata kita memecahkan jadi 4-5 parti. Kita nak pecah, kita nak bagi orang Melayu lihat bahawa yang kita berpecah ni pada yang baik versus yang jahat. Itu ya. Yang kita nampak kata, ialah bila kita tengok court case masuk dan bukti-bukti didedahkan dan sebagainya, tiba-tiba datang perhimpunan khas, taklimat khas, bukan ada sedikit pun bunyi rasa macam nak taubat. Tak sebut taubat, rasa sedih atau tidak, tak. Mereka mencabar lagi institusi kehakiman. Mereka kata ini masih tidak adil dan sebagainya. Mereka lupa sebelum ini, waktu mereka memegang kuasa, waktu Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri, bagaimana dia menghalang proses keadilan itu berlaku. Peguam negaranya, SPRM-nya yang buat Royal Commission dan sebagainya, itu pun ditutup. Itu lebih jelas menunjukkan bahawa mereka menghalang proses itu berlaku. Apabila berjaya proses itu pada ketika Kerajaan Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, apabila kes-kes ini mula dibongkarkan, dibawa ke mahkamah melalui proses, dan sampai berapa tahun? 4 tahun. Berapa orang hakim? 9 hakim. Bukan kata seorang hakim, 9 hakim lagi bagi. Dan hujahan yang panjang lebar, rayuan demi rayuan. Dia tak tangguh lah, tapi dia kata tak sihat lah, COVID lah, apa, bertangguh juga. Dan akhirnya keputusan dapat dibuat. Jadi bagi saya ia membuka ruang untuk proses pengadilan itu berlaku dengan baik, kehakiman berlaku dengan baik, dan membuktikan bahawa ada pemimpin-pemimpin Melayu yang korup. Dan pemimpin ini harus dibersihkan. Apa cara dia? Cara dia adalah politik. Kita dalam mentaliti sekarang ni dalam masyarakat pun dia kata, even kepada orang yang bukan Melayu, dia kata kalau pemimpin Melayu semua korup, semua tak boleh pakai. Kata. Itu persepsi yang ada. Dan itu dimainkan. Kita tengok di dalam saitro, ini Malay lah. These are Malay leaders. Kenapa orang Melayu yang sebenarnya bangsa yang bermaruah, bangsa yang ada identiti yang baik, sejarah yang baik, kenapa bangsa ni nak dikaitkan, nak disamakan, kata semua ni korup? Itulah proses kesedaran yang kita nak bawa melalui gerakan tanah air. Pertamanya, kita nak tawarkan bahawa kita ada pemimpin yang baik. Yang keduanya, pemimpin ini kita boleh tawarkan dan mampu untuk memerintah negara, mentadbir negara. Jadi ini proses kan, kita akan terus mencari. Sebab itu pilihan-pilihan kita bukan hanya daripada parti-parti politik. Calon pun akan datang daripada golongan profesional yang tidak masuk dalam parti ni. Kerana kita percaya bahawa untuk masa depan orang Melayu, kita perlu tawarkan yang terbaik. Kita perlu mencari pemimpin yang berkaliber, bersih, berwibawa untuk kita tawarkan dan kita hadapkan. Dan apabila politik orang Melayu boleh selesai, boleh ni, maka ia memberi kebaikan bukan saja pada orang Melayu tapi kepada seluruh negara. Itu yang kita percaya dalam formula kita pada kali ini. Okey.
Itu baru mukadimah daripada Ketua Setiausaha. Ketua Penerangan. Ketua Penerangan, minta maaf, Ketua Penerangan GTA Gerakan Tanah Air. Saya dipahamkan Saudara Fadli dalam 3-4 minggu lagi nak jemput ya. Betul. Insya-Allah selepas ini Ketua Setiausaha Gerakan Tanah Air akan bersama kita. Sebelum itu Haji, setelah Datuk Nizam sebut Melayu baik, Melayu jahat, saya nak pi dulu tentang ini daripada YouTube ya. Daripada okey, saya nak buat naik ni Ramo apa ni Hama Cheng, sebut pun susah tapi tak apalah, dia faham. Enough with race based politics please. Right. Saya nak Haji bagi sikit dia kata, maksudnya cukup lah daripada base politics. Ya. Ya betul, sebenarnya apa yang dibangkitkan oleh pihak pengkomen tersebut memang tepat. Kalau nak ikutkan, kita dah 64 tahun merdeka. Kita sepatutnya sudah ada satu identiti Malaysia. Tapi masalahnya yang dikatakan parti-parti politik utama selama ini yang dijelaskan oleh Datuk Nizam tadi, ialah parti-parti itulah yang menyebabkan wujudnya race-based politics. Apa yang saya nampak untuk menjawab soalan tu dan melebarkan sedikit apa yang Datuk Nizam cakap tadi. Apa yang saya nampak sebenarnya, fahaman mengatakan dah banyak parti politik tu tak betul. Salah. Saya sebagai seorang rakyat Malaysia, saya nampak tidak ada parti politik Melayu sekarang ini. Sebab UMNO secara amnya dikaitkan dengan kecurian, rompakan, pecah amanah, salah laku rasuah. Itu bukan adat Melayu. Itu bukan sifat orang Islam. Dan orang Melayu semuanya adalah Islam. Betul. So UMNO bukan parti Melayu. Sepatutnya rakyat boleh nampak jelas. Begitu juga dengan Parti Bersatu. Parti Bersatu adalah mengamalkan wujudnya bersatu sekarang ni dalam kerajaan daripada pengkhianatan. Pengkhianatan bukan ada orang Melayu. Bukan satu konsep yang dibenarkan di sisi agama. So adakah bersatu parti Melayu? Pas. Dengan macam-macam dalil keluar untuk menyokong apa yang salah sebagai betul dan menyahkan apa yang betul sebagai salah. Dengan ringkas, menunggang agama. Adakah itu adat Melayu? Mempergunakan agama. Adakah itu dibenarkan dalam Islam? So itu pun bukan parti Melayu. Jadi di manakah dia parti Melayu untuk menjawab soalan tadi? Mengatakan memecah belahkan orang. Mana dia? Cuba tunjukkan kepada saya. Sebab apa yang saya nampak, GTA yang diusulkan oleh pihak apa nama ni, 4 parti yang dikatakan nyamuk ni, sekurang-kurangnya parti nyamuk ni dia orang kekal sebagai parti kecil sebelum ini sebab mereka tak bercampur aduk politik mereka dengan yang merompak, dengan yang mengkhianat atau yang menunggang agama. Jadi mereka masih kekal keislamannya, kemelayuannya. Jadi biarlah nampak di mata rakyat kecil tapi dia tetap bersih dan suci. Di situlah saya nampak dari sudut NGO ni, dari sudut orang bebas ni, kami tertarik. Seperti yang saya bincang minggu sudah, dari sudut Piagam Rakyat, satu badan aktivis yang telah kami tubuhkan. Kami tertarik dengan apa yang dibentangkan oleh 4 parti ini yang dikatakan kononnya parti nyamuk. Sebab mereka berbesar hati. Mereka berbesar hati mengatakan untuk menaikkan negara Malaysia, untuk menyelesaikan masalah-masalah orang Melayu Islam ni, kita kena gabungkan orang-orang Melayu yang baik untuk melawan yang batil. Jadi di situlah saya percaya ramai daripada NGO, para profesional, para agamawan, individu dan sebagainya tertarik dengan perkara ini. Sebab on one hand, NGO ni dia membawa dia punya wadah peribadi. Ada yang anti rasuah contohnya. Ada yang nak menaikkan martabat orang Melayu, pembela perkasanya. Ada yang nak menaikkan atau menerapkan konsep-konsep betul jurisprudens Islam, pembelanya. Jadi mereka mempunyai wadah-wadah berbeza, tapi untuk niat yang baik, untuk kebaikan negara. So kalau ada platform disediakan oleh parti-parti yang tidak memikirkan diri mereka, memikirkan masyarakat Melayu dan negara Malaysia, maka bila selesainya
Saya boleh nampak, I can see, insya-Allah, kalau rakyat boleh nampak benda ni dan boleh faham dan turut serta berduyun-duyun di PRU yang akan datang dan seterusnya, maka saya boleh nampak dengan penyelesaian masalah Melayu, walaupun bukan nak dijadikan race-based politics, barulah kita boleh cantumkan Melayu baik, Cina baik, India baik, yang lain-lain baik, menjadi masyarakat Malaysia yang baik. Sekarang ni macam mana kita nak selesaikan masalah untuk wujudkan bangsa Malaysia, sedangkan masyarakat majoriti Melayu itu dipimpin oleh bukan sifat Melayu Islam. Ini yang perlu diubati, perlu dirawati dan perlu diselesaikan. Saya percaya that's what GT is saying, Datuk. Itu adalah perkara yang penting. Now, saya harap saya dah jawab dah soalan tadi. Jadi tak timbul lah soal resis tu Tak, rasis will not be there kalau kita selesaikan masalah rasis utama, masalah ras utama, masalah kaum utama kita selesaikan, baru kita akan selesaikan rasis. Kalau kita tak selesaikan masalah ni, kita masih terletak di bawah pengaruh UMNO, Bersatu, PAS, maka masalah rasis akan wujud selama-lamanya, even until doomsday. Even until doomsday, ya, saya bagi satu contoh. Silakan. Kalau contohnya bila kita nak main pilihan raya lah, bila pilihan raya ni kita mula duk drum tentang isu Melayu. Sebelum ni bila mereka kata orang Melayu kena bersatu. So bila kata Melayu bersatu, kata semua orang Melayu ni mai lah, kita kumpul sekali, kita bersatu. Dan apa asas nak bersatu tadi? Apa asas perpaduan tu tadi? Jadi pada ketika itu, orang politik akan menggunakan rakyat tu, sentimen agama dia, sentimen Islam dia tu, Islam tergugat, Melayu tergugat dan sebagainya, untuk tujuan apa? Untuk tujuan menaikkan diri mereka tu sendiri. Dan pada ketika itu tak dibincangkan kata kes mahkamah depa ke, cerita corruption ke, yang pentingnya Melayu. Jadi itu yang kita lihat sangat menakutkan dari segi apa hala tuju orang Melayu ni. Kita nak bersatu, nak sama-sama berpadu untuk menyokong benda yang salah, benda yang jenayah, corruption. Adakah itu asas perpaduan orang Melayu? Jadi kita nak patah balik, kita nak suburkan balik dekat dengan orang Melayu bahawa orang Melayu ini bukan benda-benda tu, bukan kata RM200 kita mengundi, tak ada. Bukan kata siapa salah, silap, semua tak kisah. Tak ada malu dalam membuat jenayah, kesilapan, rasuah. Itu dah jadi yang bagi saya fenomena yang cukup menakutkan. Bila ada pemimpin Melayu, Datuk Seri Najib Tun Razak membawa kempen malu apa bosku. Apa sebenarnya dia nak cerita kepada orang Melayu ni? Bahawa tak salah buat jenayah. Tak salah, mencuri tak salah. Itu sebenarnya bukan saja politik, tetapi seolah-olah cuba nak merubah budaya kita, pendirian agama kita, nilai kita. So apa yang kita diusahakan dalam gerakan tanah air ini beyond isu politik semata-mata. Tetapi of course untuk menyelesaikan masalah ini kita memerlukan kekuasaan politik. Jadi gerakan tanah air, walaupun dia bukan gerakan partai politik, tapi dia adalah gerakan politik untuk membebaskan orang Melayu daripada pembodohan, daripada jenayah, daripada corruption, daripada yang mereka yang memegang kuasa bukan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Jadi ini adalah usaha kita, bukan semata-mata usaha 2-3 orang Tun Dr. Mahathir. Tak. Kalau Tun Dr. Mahathir seorang duduk dalam tu, dia tak boleh menyelesaikan semua ni. Dia nak mengajak semua orang Melayu yang berparti, yang tidak berparti untuk bersama. Kata jom kita selesaikan masalah ni. Bila masalah orang Melayu ni selesai, mereka ada pilihan dan mereka boleh mengangkat pilihan yang lebih baik di kalangan masyarakat. Maka insya-Allah politik Malaysia itu akan juga selesai. Kerana kita tengok banyak studi pun yang kita lihat terbaru daripada Merdeka Center. Dia kata sentimen masyarakat ni, kita nak kata resis tak resis, mereka punya keterikatan mereka pada budaya mereka, bahasa mereka, agama mereka. Semua bangsa masih lagi 80 to 90%. Mereka masih menganggap daripada kajian-kajian daripada universiti dan sebagainya, mereka masih sayang pada identiti
bangsa mereka. Tak kiralah Melayu, Cina dan India. Mm-mm. Dan mereka mau melihat bahawa ada pemimpin mereka di kalangan tu. Benda itu tidak berubah masih dan tak salah pun. Tetapi yang salahnya apabila walaupun kita melakukan kesalahan, walaupun kita buat benda tak betul, kita duk tunggang juga agama, kita duk tunggang juga Melayu untuk semata-mata kepentingan diri. So, itu yang kita rasa perlu perubahan. Dan itu racism yang tidak baik yang kita tidak mahu berlaku dalam mission kita ke hadapan. Terima kasih Tok. Sebelum itu amboi soalan pun bertalu-talu. Tapi pasal dah ambil daripada YouTube, walaupun tu nampak tu bersusul yang apa jangan kacau kerja Mamu nah. Mamu yang soalan pun banyak. Sekejap Tuan Haji marah masa duduk panjang. Okey, saya nak bagi sebelum kita nak pergi kepada laki bini ni. Apa dia laki bini? Laki bini daripada Sabah. Baik. Okey, sebelum tu saya nak suruh Datuk Nizam respon dulu. Ini soalan yang tak ada dalam saya. Ini agak menarik. Daripada Kamal Zairuddin Shah Omardin, ini follower setia kita ni. Bagaimana penerangan GTA penetrate golongan muda dan juga orang-orang kampung? Silakan tu. Kita dalam masyarakat ni kita ada kelompok yang berbeza, demand yang berbeza. Jadi sebab itu dalam GTA ni bukan saja kita harap kata apa mesej kita nak bawa. Betul. Contohnya kita ada doktor-doktor kat sana, kita ada peguam, kita ada orang muda di bawah sana. Kita bukan semata-mata nak jerit retorik kata kami pun orang muda nak apa? Kami bagi. Orang kampung nak apa? Kami bagi. Betul. Tetapi ini masanya bahawa orang muda, orang kampung, profesional ke hadapan. Tepat sekali. Mereka kena bersama-sama dengan GTA dan menentukan hala tuju kita. Hala tuju orang Melayu ke depan ni ke macam mana? So we need leaders to come out, to be in the forefront. Bukan leader yang semata-mata naik dalam proses politik yang semata-mata cacah merba. Kita duk ingat dalam arena politik sebelum ni, masuk dalam parti keramat tu kan, parti UMNO. Kalau dia tu profesional nak naik ke atas tu tak ada. Keramat ke kianat? Kianat bersama. Keparat. Dia jadi macam-macam lah kan. Dia tidak mementingkan siapa yang ada talent, siapa yang ada bakat untuk ke depan. Dia naik cantai. Nampak pandai sikit kena cantai kan. Sebabnya yang parti itu daripada atas ke bawah kita lihat ada orang kata apa, dia terbau dengan politik wang. Dia terbau dengan projek dan sebagainya. Itu seolah-olah sudah menjadi, dikatakan seolah-olah menjadi budaya politik orang Melayu. Tak ada duit tak boleh nak jadi YB. Sebab kena bayar ni semua daripada atas ke bawah. Nak pergi mengundi pun RM200, RM100 semua tu dah jadi budaya. Betul. Tetapi kali ini kita harapkan kita nak good talents. Kita nak peguam, kita nak profesional, kita nak aktivis di bawah, pemimpin, kalau ada pemimpin nelayan, come. Ini masanya untuk merubah nasib orang Melayu, and you need to come to the forefront. Jadi kalau orang muda yang membawa agenda orang muda boleh bersama dengan kita, bawalah. Itu bahasa yang dia nak sampaikan kepada orang muda. Bukan semata-mata yang dibuat-buat ikut tengok apa Facebook cakap, popularity dan sebagainya. No. Because sometimes it's not just about being popular, it's about being right. Itu yang kita mahu, perubahan bentuk politik yang sedemikian. Okey, soalan bertalu-talu bagi Chan kat saya pula tanya. Tapi tak apa, cukup. Ramai nak jadi moderator. Betul. Banyak soalan yang cukup tertarik, menarik hati saya, tetapi tak apa, kita simpan dulu Ustaz. Sekejap lagi kalau dan saya pergi balik pada soalan anda daripada YouTube dan Facebook, tak silih berganti. Depan pun 100 meter je ni. Okey Haji. Ini pun soalan daripada anda semua. Walaupun tidak ada dalam tajuk saya pada hari ini, tetapi soalan anda yang dihantar ke Inspirasi Channel punya WhatsApp tentang laki bini lagi. 23 hari bulan 8 dengan 1 September laki bini pertama. Baik. Kemudian diikuti dengan laki bini daripada Sabah pula, Bung Mokhtar dan juga Zizi Izzat. Baik. Ramai bertanya tentang apa itu membela diri Haji. Ada yang kata sebelah kaki dah duduk bersalah, ada yang kata membela diri itu untuk ringankan hukuman, dan channel kita ini untuk bagi mereka pencerahan. Kerana mereka menjadikan channel kita yang tak faham perundangan-perlembagaan akan dirujuk. Jadi saya nak Haji rujuk dulu kepada soalan mereka daripada petang tadi tentang itu Haji.
Baik, terima kasih para penonton. Ya, satu soalan yang menarik sebenarnya. Sebab ialah Menarik, isu menarik. menarik. Macam mana studio kan ni menarik? Oh, studio hari ni cakap pasal studio saya memang terkejut. Selalu saudara Fadli bawa saya ke studio cantik, bukan tak cantik. Tapi hari ni cukup mahal. Studio 7 star. Mentang-mentang dia jemput Datuk Nizam, baru dia bagi saya kongsi studio yang cantik. Jahat tu. Oh, jahat. Jahat. Tapi tak macam Bung kot. Bung pun tak jahat. Tak jahat, Itu adalah penjelasan pertama. Okey. Apabila kes pertuduhan jenayah dibawa ke mahkamah, Okey. proses untuk membuktikan kes di mahkamah melibatkan beberapa tahap. Pertama sekali, bila pertuduhan dibaca, kalau orang itu mengatakan saya mengaku bersalah, apa sekalipun pertuduhan, kecuali kes yang hukuman dia hukum gantung, mahkamah tak akan terima pengakuan saya mengaku bersalah, sebab hukumannya adalah gantung sampai mati. So mahkamah tidak boleh bantu bunuh diri. So mahkamah akan terus bicara kalau hukuman gantung adalah hukuman yang diberi kepada pertuduhan seperti bunuh, seperti colek, didik dada, dada berbahaya dan beberapa peruntukan lain. Terdapat 22 peruntukan semuanya. Tapi yang mana yang kes lain ni, bila dibaca pertuduhan orang tu mengaku salah, maka tidak ada perbicaraan. Pada hari yang sama, pada tempoh yang sama, tidak ada saksi yang datang sebab orang tu dah mengaku, maka terus jatuh hukum. Itu sebabnya orang akan nampak dengan penjelasan ni kenapa orang yang curi motor contohnya, ataupun yang curi petai yang pernah berlaku, yang dikatakan kenapa terus masuk penjara, sebab orang yang curi petai tu dia mengaku dia bersalah. So dia tak minta bicara. Dia tak kata saya tak mengaku saya curi petai. Kalau dia tak mengaku, barulah mahkamah wajib jalankan bicara. Baru pihak pendakwa kena panggil saksi-saksi. Siapa pemilik petai, pokok mana yang dipi pajak yang diambil itu, kat kawasan mana, berapa banyak ni, siapa lagi saksi. So dia kena tunjuk. Kalau terbukti, baru mahkamah di hujung tahap pertama akan memanggil pembelaan. Okey. Bila panggil pembelaan, apa yang berlaku pada 2 bulan September kepada Bung Mokhtar Radin dan isterinya, mereka sebenarnya dituduh di atas 3 pertuduhan salah laku rasuah, iaitu menerima sejumlah yang dikatakan 2.8 juta ringgit berkaitan dengan suatu syarikat DLC. Walau apa sekalipun, apabila mahkamah mendapati bahawa pihak pendakwa raya telah kononnya membuktikan kes pendakwaan, itu tidak bermakna dari segi perundangan dan kehakiman satu kaki sudah berada di dalam penjara. Tidak, itu salah. Tidak bermakna bahawa bila pembelaan dipanggil, apa sekalipun Bung Mokhtar bercakap ataupun isterinya bercakap akan cuma mengurangkan hukuman. Itu pun lagi salah. Sebab sekarang ini bila mahkamah panggil untuk memasuki pembelaan, ianya bermaksud dalam minda mahkamah, ianya bermaksud sekiranya Bung Mokhtar dan isterinya tidak menampilkan satu keraguan pun daripada pembelaan mereka sendiri atau saksi mereka atau bukti-bukti yang mereka bawa, kalau tidak ada satu keraguan pun, tidak membela pun, mahkamah akan sabitkan kesalahan. Itu saja maksud dia. Okey. Kalau Bung Mokhtar duduk diam, kalau isterinya duduk diam, tidak ada langsung nak bagi keterangan, maka mahkamah akan sabit kesalahan sebab tidak ada pembelaan. Tetapi bila pembelaan ditampilkan, maka menjadi tanggungjawab mahkamah untuk menilai pembelaan itu. Walaupun pada peringkat awal didapati pihak pendakwa raya telah membuktikan satu kes melampaui keraguan munasabah. Pada masa itu adalah sebelum Bung Mokhtar bagi keterangan, sebelum isterinya bagi keterangan. So kalau keterangan mereka dan saksi mereka menampilkan keraguan kepada mana-mana satu pertuduhan, walau sekecil mana pun keraguan, maka ianya tidak melampaui keraguan munasabah dan mereka wajib dibebaskan. Bukan saja boleh, wajib kalau ada keraguan. So di sini kita kena tunggu. Saya difahamkan melalui media bahawa perbicaraan pembelaan mereka ditetapkan mulai 23 September. Setakat inilah, melainkan ada perubahan dilakukan di atas jadual mahkamah oleh mahkamah ataupun di atas permohonan mana-mana pihak. Tapi setakat ini akan bermula dalam tempoh 3 minggu lagi, 23 September. Dan kebiasaannya
pada masa pembelaan, mereka telah pun menyatakan mahkamah mereka memilih untuk memberi keterangan bersumpah. Jadi Bu Mokhtar akan bagi keterangan. Dan bila dia bagi keterangan, dia akan disusuli dengan mana-mana saksi yang dia nak panggil. Kalau dia nak panggil saksi lain daripada saksi yang ditawarkan oleh pihak pendakwa raya, itu hak dia. Nak panggil seorang saksi ke, 10 saksi ke, tertakluk kepada elemen jenayah. Ya. Kalau misal katalah, contoh, saya bukan merujuk kepada fakta kes Bu Mokhtar. Katalah dikatakan, contohnya, rasuah tu ataupun perbincangan pengambilan rasuah tu berlaku di khalayak satu-satu pihak, pemberi dan juga penerima, dan ada 87 orang di situ dalam mesyuarat. Contoh. Maka tertakluk kepada Bu Mokhtar. Dia nak panggil lagi 86 orang, itu hak dia. Oh, maksudnya bukan 2-3 hari lah. Ditetapkan sekarang ada tempoh je. Tapi kalau tak cukup tempoh tu untuk habiskan dia saksi, lanjutkan. Boleh lanjutkan. Sebab mahkamah nak kena dengar apa saksi nak cakap. Katalah saksi datang dan katakan, ya Tuan Pendakwa, pada masa saya berada di situ, sememangnya ada 2 lagi kawan saya bersama dengan saya. Adakah mereka berada di tempat awak? Ada. Adakah kemungkinan mereka boleh dengar? Saya percaya mereka boleh dengar. Dia kena panggil lawan tu. Adakah apa yang mereka dengar sama dengan apa yang awak dengar? Mahkamah nak tahu. Kan? Baru mahkamah boleh kata. Kalau saksi ni kata dia dengar orang ni minta, dia dengar orang tu setuju nak bagi. Tapi kalau saksi lain pula datang yang 2 lagi sebelah dia, tak ada, kami duduk sebelah, tapi 20 minit kami duduk situ daripada awal sampai habis, tak ada pun orang minta apa-apa. Tak ada pun cerita duit. Itu menjadi keraguan munasabah. Okey. Jadi di sini setakat ini dalam mana-mana kes jenayah, ni bukan kes Bu Mokhtar saja. Mana-mana kes jenayah, sama ada kes Najib dulu ataupun kes Rosmah dan sekarang kes Bu Mokhtar. Bila saksi pendakwa mengatakan apa yang mereka kononnya lihat atau dengar semasa mereka berada di mana-mana, itu cakap mereka. So pihak pembelaan bertanggungjawab membawa mana-mana saksi lain yang mungkin ada di situ, yang sepatutnya ditampilkan masa kes pendakwa raya. Kita buang kes rasuah, kita ambil kes bunuh. Bunuh ni cukup senang sebab dia menarik. Lepas itu dia boleh dibayangkan. Katalah Saudara Fazli berada di rumah Saudara Fazli. Tiba-tiba tingkap terbuka, Saudara Fazli nampak di bawah tu ada orang kena tikam. Ya, ada orang kena tikam. Sebenarnya pada masa Saudara Fazli nampak, di kiri kanan tu pun ada orang yang berjalan, ada yang terberdiri pada masa dia nampak orang tikam. So awak dipanggil oleh pihak pendakwa raya. Awak memberitahu apa yang berlaku, kenapa awak buka tingkap, tiba-tiba awak nampak berapa jauh. Mungkin peguam bela akan tanya, Cik Fazli pada masa itu pakai spek tak? Kalau tak pakai spek, macam mana awak nampak? Rabun. Dah akan rabun kan? Mamak semua rabun kan? Lepas itu pihak pendakwa raya ingat dia confident dengan keterangan awak. So dalam pembelaan, kalau misal kata pembelaan nak panggil 2 lagi saksi yang sebenarnya nampak yang tikam tu sebenarnya mengambil pisau yang jatuh akibat daripada mangsa tu cuba menikam dia, yang mungkin awak tak nampak sebelum awak buka tingkap. Betul. So ini peluang diberi. Dan di sinilah menjadi peri penting setiap orang rakyat Malaysia faham keadilan di dunia ini pada hakikatnya adalah itu, iaitu mahkamah cuma akan mensabitkan kesalahan kalau mahkamah yakin daripada peluang yang diberi kepada pendakwa dan terutamanya kepada pembelaan, apa yang mereka tampilkan, adakah yang menampilkan keraguan atau tidak. Kalau ada, walaupun dia tak suka orang tu, walaupun dia benci muka peguam tu, dia kena lepaskan dan bebaskan. Ini rakyat kena terima. Ya, keadilan hakiki di akhirat nanti. Betul. Tapi dunia kita bertanggungjawab melakukan keadilan dan kesaksamaan mengikut prinsip keadilan yang betul, iaitu kita kena yakin tidak ada pembelaan. Tanggungjawab membuktikan kes sentiasa dengan pihak pendakwa raya. Sentiasa tau. Beban pembuktian melampaui keraguan munasabah. Kita cuma kena tampilkan pembelaan satu keraguan. Bukan kena buktikan Bu Mokhtar bersalah. Bu Mokhtar tidak perlu buktikan dia tak bersalah. Itu pun salah faham orang. Macam kes Rosmah Mansur. Ramai yang mengatakan Rosmah tak buktikan dia tak bersalah. Rosmah tak perlu buktikan dia tak bersalah. Rosmah cuma perlu tampilkan pembelaan yang menimbulkan keraguan kepada pembuktian pihak pendakwa raya. Yang kena bukti bersalah pendakwa raya. Kita cuma tampilkan keraguan. Kita tak payah buktikan saya tak bersalah. Kenapa pula saya nak buktikan saya tak bersalah?
itu konsep perundangan yang perlu kita lalui, pembelajaran yang mengambil masa 4 tahun, pendidikan, pengalaman yang mengambil masa bertahun-tahun, dan dari hari ke hari kita masih belajar. Saya harap dengan penjelasan ini rakyat boleh faham. Keadilan sistem kehakiman dan perundangan di Malaysia cukup lengkap. Bukan muncul macam tu saja. Bukan timbul pada hari ini saja prinsip-prinsip ni. Prinsip-prinsip ini wujud beratus tahun. Telah pun dikutip, diselidik, test and try orang kata. Dan kemudian menjadi prinsip yang utuh sampai sekarang. Cuma kadang-kadang bila kita ikut retorika politik, pihak yang benci dia akan kata dia aja betul. Pihak yang suka akan kata yang ni salah. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, saya harap pada setiap masa bila kita menghadapi berita-berita berkaitan dengan kes-kes profil tinggi melibatkan para pemimpin, pertama sekali jauhkan daripada pandangan ahli-ahli politikus yang suka menikus. Ya, mereka ni tak boleh percaya bila datangkan undang-undang dan perlembagaan. Ya, kita kena tanya pendapat pihak dalam bidang itu. Seperti mana saya selalu katakan, kalau kita nak tahu hukum hakam, kita tanyalah agamawan. Kalau kita nak tanya pasal resepi masak, kita tanyalah tukang masak. Segitu juga, jangan taksub politik sama ada pemimpinnya atau partinya. Dan saya rasalah dalam menjawab soalan itu menyentuh GTA. Saya percaya antara perkara yang kami di Piagam Rakyat nampak adalah usaha GTA pada akhirnya, dalam proses dan pada akhirnya adalah untuk mengurangkan dan menghapuskan konsep ketaksuban politik. Ketakzuban kepada parti politik, pemimpin politik. Apa yang kita sokong mestilah benda yang benar. Benda yang salah kita kena sanggah. Jadi tak kira siapa pemimpinnya. Kalau salah kita kena bagi tahu salah. Barulah organisasi itu boleh dipelihara dengan baik. Makna kata kalau ada apa-apa cacat cela yang wujud dalam mana-mana pemimpin, kalau kita tak berani tegur, maka itulah akan berterusan seperti mana yang berlaku dengan UMNO contohnya. Dan itu kita tak boleh benarkan. Sebab pernah kita bincang, UMNO pun ramai orang-orang bawahnya baik-baik belaka. Cuma masalahnya mereka tak berani nak tegur para pemimpin yang rosak sampai menghancurkan negara. Dan di situlah GTA saya yakin dengan program-program dan falsafah yang akan dirangka dan dilaksanakan, konsep ketaksuban politik perlu ditolak keluar. Sebab yang penting adalah keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Itu yang perlu kita tekankan, insya-Allah. Terima kasih Haji. Macam ada bau soalan saya pun pada Datuk Nizam pun ada kena-mengena sikit. Ada kasyaf sikit. Oh, ilmu kasyaf sikit je. Sebab ada darah mama kita. Kepada rakan-rakan yang memberi komen meminta saya blok orang-orang tertentu, seperti biasa, satu-satunya platform berani berkata benar walaupun pahit, kami akan muat naik. Orang mengkritik kami pun kami akan muat naik. Apa saja pun kami tidak akan blok, supaya mereka yang mengkritik, yang melontarkan kritikan-kritikan yang tidak membina, pendek cerita, tak berapa cerdik itu, kita maafkan mereka kerana mereka juga sebahagian daripada anda. Walaupun tak suka, mereka duduk tunggu dengar apa yang kita cakap. Di situ anda semua tahu akal dan pemikiran mereka. Mereka duduk di sebelah mana, menyokong penyamun ke, penyangak ke, siapakah, kita tak kisah. Cuma kita meraihkan perbezaan dan pandangan pendapat. Ya, ada seorang dua tu yang guna bahasa-bahasa kesat. InsyaAllah mungkin minggu depan dia tak wujud lagi lah. Tapi kalau demi menghormati anda semua yang minta ramai, saya akan blok lah. Kalau tidak, saya biarkan saja. Supaya satu hari dia akan mendapat hidayah di dalam program-program kita ini yang memuat naikkan juga. Walaupun kritikan beliau tu agak keras. Okey, Datuk Nizam. Bila cerita-cerita sebelum tu, laki bini yang pertama sudah didapati salah, laki dah masuk penjara, Rosmah sudah dihukum. Dan seperti mana perincian penerangan yang diberikan oleh Tuan Haji tadi, laki bini kedua ni belum bersalah. Jadi janganlah duk tulis di Facebook. Dan mungkin didapati tidak bersalah selepas mendengar pembelaan. Jadi janganlah duk troll di Facebook macam-macam pasal laki bini kedua ini, kerana mereka belum lagi bersalah. Okey, Tok. Balik kepada GTA.
Minta maaf tu hari ni terpaksa selang-seli pasal soalan depa ni lah banyak. Pasal perundangan. Balik pada GTA. Apabila ramai kawan-kawan saya dalam NGO, dia agak confused. Okey, bila sebut kata pasal NGO bersama dengan gerakan tanah air, depa confused. Adakah macam Pakatan Harapan? Bila saya tanya mereka, apa kena mengena Pakatan Harapan? Depa kata tu Invoke dulu ada NGO. Peranan Invoke tu dalam Pakatan Harapan. Dan sekarang adakah bagaimana GTA akan tentukan parti politik NGO dapat bekerjasama erat, dan apakah formula kalau boleh Datuk kongsi tak macam Pakatan Harapan? Silakan tu. Invoke tu Rafizi nak kata tak politik tu pun dia politik lah. Baik soalannya. Oh, soalan baik. Oh. Saya pun nak tahu. Jadi nak kata tak politik tu politik lah. Tapi yang kita duk cakap sekarang ni adalah kalau kita tengok dalam sejarah bila kita Melayan Union, yang bangkit tu bukan semata-mata parti politik. Cikgu-cikgu, petani dan sebagainya untuk menyelamatkan negara. Sekarang ni dalam konteks sekarang ni, politik Melayu dah jadi terlalu cacah merebah. Cacah merebah. Yang nak selamatkan tu siapa? Kita nak kata kita ada perhimpunan agung yang lah kali nak menyelamatkan parti Melayu. Kita tengok sama, dia cerita benda yang sama. Dia kata selamatkan bosku dan sebagainya itu. Ulang benda yang sama lagi. Jadi itu bukan satu formula yang kita nampak boleh menarik perhatian rakyat. Kerana kita tengok sekarang ni ramai pun yang dah ada distrust. Dia dah hilang kepercayaan pada politik ni. Betul. Dan bukan semata-mata retorik yang kita kata hilang kepercayaan ni. Yang keluar mengundi jauh berbeza daripada dulu. Bila kita buat survey dan sebagainya, jawapan dia sama. Kalau kita undi yang tu, yang ni sama. Ini kehilangan kepercayaan rakyat kepada politik ini adalah satu isu yang cukup berat. Dan rakyat seolah-olah tidak ada pilihan lain. Jadi kita nak memberi pilihan baru ni, dia bukan semata-mata dengan janji-janji. Bila orang politik mai, dia bagi janji, orang pun dia kata sama nanti. Jadi untuk kerana itu kita berbincang, kita daripada orang-orang pemula gerakan tanah air ni pun datang bukan semata-mata daripada parti politik. Saya bukan daripada parti politik. Saya terlibat dengan NGO, saya terlibat dengan research buat polisi, lawan polisi ni dekat 20 tahun lebih. Tapi saya bukan orang politik. Saya tidak terlibat dengan saya tidak pernah memegang jawatan dalam mana-mana parti politik. Tapi orang kenal saya sebagai orang yang terlibat dengan berbagai isu masyarakat, terlibat dengan berbagai NGO. Saya duk lawan dengan Hanif Khatri ni, TPPA, lawan Najib Tun Razak nak bawa US untuk buat perjanjian perdagangan yang akan merosakkan negara pada ketika tu. Ini 10 tahun lepas punya cerita. Ya, kita lawan sama-sama. Kita lawan, tapi itu kita bukan lawan atas platform politik. Betul. Saya duk menjerit tentang isu Gunung Jerai seperti contoh. Ni kes lama saya ni dulu. 15 tahun lepas kita duk cerita tentang masalah kerosakan hutan dan sebagainya, kerosakan kawasan tanah air. Cerita 15 tahun lepas. Tapi masalah tu tidak diselesaikan. Kemudian rosak habis dah. Yang banjir apa semua punca daripada kesilapan polisi yang lama. Jadi ramai di kalangan masyarakat, rakyat, pemimpin masyarakat di akar umbi, NGO sebenarnya cuba memperjuangkan banyak isu. Dan akhir-akhir ni apabila dia mai dengan langkah Sheraton lah, dia mai dengan kerajaan bertukar ganti ni, kebimbangan daripada berbagai kelompok ni, termasuk juga daripada akademik, daripada agamawan, banyak. Dan perbincangan ini berlaku sebegitu lama. Jadi kita kata daripada kita duk sembang saja, let's transform kemarahan ini, kekecewaan kita ni pada politik kepada satu penyelesaian. Jadi bagi saya ini adalah suara rakyat akar umbi. Suara rakyat, suara pemimpin masyarakat orang Melayu yang nak merubah nasib kita sendiri. Dan apabila mereka bergabung, kita tak mahu juga dalam Pakatan Harapan pun, dia dalam perlembagaan dia pun kata ada ahli-ahli NGO betul, sebagai ahli bersekutu kepada Pakatan Harapan contoh, sebagai coalition, dan mungkin ada dalam parti-parti lain.
Tetapi mereka tidak ada hak untuk mengundi dan membuat keputusan untuk parti-parti tersebut. Berbeza dengan GTA, kita meraihkan mereka. Mereka ahli, mereka boleh menjadi ahli bersekutu, mereka boleh menjadi sebahagian daripada GTA. Mereka boleh membawa kumpulan-kumpulan mereka bersama. Itu pun dengan limitation juga. Sebab ramai kebanyakan mereka ini berpersatuan, berdaftar dengan ROS. Dalam perlembagaan sebahagian daripada persatuan-persatuan ini mengatakan bahawa persatuan itu tidak boleh terlibat dengan politik. Tetapi tidak menghalang individu dalam persatuan itu, yang mana mereka itu ada pengaruh dalam masyarakat untuk terlibat dalam gerakan tanah air. So ramai di kalangan tokoh NGO, tokoh profesional, tokoh industri yang telah datang bersama dengan kita as an individu dan mewakili kumpulan yang mereka pimpin. Dan bila mereka masuk bukan semata-mata sebagai penyokong, mereka adalah pembuat dasar. Mereka terlibat dalam membuat keputusan bersama-sama dalam GTA. Dan mereka juga kita menjadi spokesperson yang nak menentukan hala tuju. Macam saya lah, saya bukan daripada parti politik, terlibat dan sebahagian daripada pimpinan gerakan tanah air. Dan kita menentukan polisi itu sendiri. Dan bukan itu saja, dia tak berhenti di tahap tu. Dr. Mahathir pun ada sebut sebahagian daripada calon-calon pemimpin yang kita akan tawarkan nanti akan datang daripada kelompok-kelompok ni, sama ada daripada pemimpin-pemimpin NGO, daripada pemimpin masyarakat, daripada agamawan, profesional yang tidak terlibat dengan parti sebelum ini. So ini proses kita untuk mencari kata pemimpin yang sebenar. Betul. Bukan pemimpin yang naik atas dasar politik tu sebagai kerjaya dan tempat cari makan dia. Yang tu dah berlambak dah, kita dah letih dengan orang macam tu. So nak buat macam tu, rakyat kena get involved. Orang Melayu kena get involved. Dia kena rasa bahawa gerakan tanah air ini adalah sebahagian daripada tanggungjawab dia untuk mengubah. Dan dia boleh terlibat sehingga ke tahap untuk membuat keputusan dan sebagainya. Jadi ini memerlukan orang-orang yang baik ini untuk tampil. Ini masalahnya kita ni dalam dalam masyarakat ni kadang-kadang kita dok rasa kalau kita orang baik ni, dia rasa dia aku tak mau tawarkan diri, kita biar pilih kat orang. Tetapi hak orang yang nak menawarkan diri ni, dia nampak aku ni kalau masuk ni boleh dapat projek ni, projek ni. Yang ni yang dok terkejap sangat. Dari kita sekarang ni ketandusan pemimpin politik yang betul-betul ikhlas, yang nak memperjuangkan nasib rakyat. Jadi orang-orang tu kena tampil. This is the time. Kalau nak tengok masa hadapan orang Melayu ni jadi lebih baik, you must come, kena tampil ke hadapan bersama-sama dengan gerakan tanah air dan tentukan nasib kita ini betul-betul boleh berubah. Okay. Terima kasih Tok. Wai, puas hati. Tapi Haji, ya saya. Azalina Osman duk tunggu. Tunggu Ustaz. Oh ya ke? Dia tunggu saya kat mana? Dia tunggu saya dalam buku ni. Ingat tunggu kat luar. Tunggu dulu Ustaz. Saya nak pergi lagi sikit. Dah pasal Tok cerita tadi pasal bersama dengan gerakan tanah air, ada NGO-nya, ada individu profesional, ada parti-parti politik. Perlu tak? Ini soalan marhain. Perlukah mereka menjadi ahli? Ada borang tak? Ramai yang confused. Ramai yang confused tentang itu. Adakah mereka perlu menjadi ahli GTA dan sebagainya? Kita pada asasnya GTA ni baru dalam proses penubuhan dengan ROS. Minggu depan insya-Allah kita akan submit. Jadi kalau kita nak kata nak daftar ahli, persatuan tu belum selesai lagi proses penubuhan. Buat masa sekarang ni kita bergerak berdasarkan sokongan daripada kumpulan-kumpulan yang berbeza. Jadi bagaimana mereka harus tampil, kita dah tengok ramai dah pemimpin pemimpin masyarakat yang keluar, yang isytihar mereka menyokong gerakan tanah air yang bukan orang politik. Jadi kita cuba dekati kumpulan-kumpulan yang berbeza ni, kumpulan profesionalnya siapa, kumpulan NGO-nya siapa dan sebagainya, kita memberi sokongan melalui kumpulan-kumpulan ini. Once benda ni dah didaftarkan, sah di peringkat ROS, kita tengoklah apa komen ding-dong yang akan berlaku. Tetapi kita akan absorb mereka ini dalam mekanisme yang kita ada, sama ada dalam bentuk parti politik ataupun yang bukan parti politik. Tapi dalam waktu yang terdekat, insya-Allah kita akan membuka peluang untuk mereka mendaftar sebagai sukarelawan
yang menyokong gerakan tanah air. So insya-Allah soon, insya-Allah. Okey, puas hati nah, dah tahu kan buat masalah belum ada lagi, mungkin masa-masa ke depan. Apapun, inilah tone Dr. Mahathir. Walk the talk. Apabila dia tubuhkan gerakan tanah air, welcome NGO, marhain individu profesional di dalam gerakan tanah air. Buktinya Ketua Penerangan Gerakan Tanah Air bukan pemimpin mana-mana parti politik yang ada. Inilah yang dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir. Jadi janganlah takut, berilah sokongan padu anda. Begitu juga dengan NGO tampil ke depan. Jangan sembunyi, sokong di depan, belakang tak berani, ataupun sokong di belakang, di depan tak berani. Jadi bila cerita tajuk tersebut walk the talk, ini pun Azalina Osman ni pun walk the talk ke, atau saya nak Haji kupas sikit. Apabila Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri melantik beliau sebagai penasihat undang-undang Perdana Menteri, dia ambil dengan hati yang terbuka. Minggu lepas, di atas kedudukan beliau itu sendiri sebagai penasihat undang-undang, dia balun Perdana Menteri. Kalau boleh orang Penang kata sampai berseret atas jalan. Betul-betul dia balun. Kemudian minggu ini dikabarkan Azalina Osman pula membuktikan dia walk the talk. Dia kritik Perdana Menteri, dia dikabarkan sudah pun meletak jawatan sebagai penasihat undang-undang Perdana Menteri. Apa komen Tuan Haji? Ini soalan bukan saya sendiri, saya tak pandai pun. Ini anda semua yang tanyakan pada saya tadi. Pandangan Haji? Baik, sebenarnya pertama sekali saya tak tahulah pun kenapa Ismail Sabri perlu lantik Azalina Osman Said sebagai penasihat undang-undang dia. Tak, sebab dia sudah ada pun menteri parlimen dan undang-undang di dalam Jemaah Menteri yang dilantik. Wan Junaidinya dia sudah ada. Dan dia juga ada penasihat undang-undang negara di bawah perkara 145 Peguam Negara untuk memberi nasihat berkaitan dengan polisi-polisi kerajaan, sistem tadbir urus negara, peruntukan perlembagaan, undang-undang dan sebagainya. Jadi pada masa itu sendiri pun apabila Azalina Osman Said dilantik sebagai penasihat Perdana Menteri, dipercayai adalah kerana sebelum daripada itu Azalina Osman Said telah pada masa itu dianggap secara berani memberikan pelbagai cadangan yang menyokong pembaik pulihan bukan saja sistem tadbir urus negara, secara khususnya parlimen, tapi juga eksekutif, di mana dia telah bercakap pasal undang-undang anti lompat parti. Dia juga telah setuju dengan cadangan pihak-pihak NGO di luar berkaitan dengan the right to recall, iaitu macam manakah adanya untuk diadakan peruntukan supaya pengundi-pengundi boleh tarik balik undi dan sebagainya, untuk menentukan wakil rakyat will always be on their toes, akan sentiasa berwaspada, melaksanakan tanggungjawab dan sebagainya. Pada masa itu juga diceritakan tentang pembaik pulihan tanggungjawab speaker yang sepatutnya menyerahkan jawatan-jawatan dalam parti untuk menjadi speaker adil dan sebagainya. So apa yang kita nampak adalah apabila Ismail Sabri melantik dia sebagai penasihat undang-undang, dia ini adalah lebih untuk membawanya kepada pihak Perdana Menteri dan kerajaan supaya jangan lantang sangat. Tapi at that time kita memberi kredit kepada Azalina when it's due. Ya. Tapi apabila tiba-tiba pada 27 hari bulan Ogos di atas pentas UMNO, dia membuat satu kenyataan yang bukan sahaja salah, bukan sahaja khilaf, tetapi dangkal. Bukan sahaja dangkal kerana dinyatakan oleh penasihat Perdana Menteri, dangkal kerana datangnya daripada seorang bekas pengamal undang-undang untuk menyatakan bahawa Perdana Menteri sepatutnya lantik orang kita, orang dia untuk menjadi peguam negara. Dan saya telah menjelaskan perkara tersebut minggu lalu dan juga dalam satu siri Jom Channel yang lebih detail di bahagian mana yang dia salah, ya, dan di bahagian mana yang tidak boleh dimaafkan untuk mana-mana pihak. Ini bukan soal UMNO tau. Ini soal mana-mana parti. Dan jika saya boleh pause kejap, ini pun satu perkara yang GTA akan bawa ke depan. Mana-mana kerajaan tidak berhak untuk melantik peguam negara bagi tujuan membantu menindas pihak-pihak politik lain
di bawah konsep pendakwaan. Tidak boleh. Atau menghalang proses keadilan daripada berlaku. Tak tepat sekali. Lain kalau melantik mana-mana peguam negara daripada pihak mereka untuk memberi nasihat. Sebab peguam negara ada dua tanggungjawab. Satu tanggungjawab memberi nasihat kepada kerajaan. Apa bentuk nasihat? Apakah dia polisi yang kerajaan nak buat? Kerajaan tanya peguam negara ni ada tak peruntukan perlembagaan yang kami langgar kalau buat benda macam ni? Ada tak peruntukan undang-undang yang perlu kita patuh? Dan macam mana cara dia? Apakah peraturan yang perlu kami gubal? Di situlah dia lantiklah Fazli kalau kawan. Perdana Menteri itu kawan awak. Untuk senang dia nak berhubung. Untuk nasihat. Tapi pada masa yang sama dia tidak boleh lantik Fazli semata-mata hampir tangkap 20 orang yang UMNO bersatu semua ni. Sebab dia duk kacau kita GTA. Itu haram. Kalau GTA buat benda macam tu, saya orang pertama akan bantah. Dia tak boleh pula kata kalau ada pemimpin GTA disiasat kerana membuat salah laku rasuah atau sebagainya atau kes bunuh sebagainya, tak boleh pula telefon Fazli kata kau janganlah suruh polis siasat, kau janganlah ni PRU ni 2 bulan lagi. Tak boleh, haram. Haram Haram dari segi perlembagaan dan perundangan. Tak boleh dibenarkan. Dan inilah perkara-perkara penting ini yang GTA perlu tekankan. Kalau kawan baik sekalipun, tak boleh. Kawan pun kawan untuk benda baik. Kawan tak boleh buat benda yang jahat. Islam tak bagi. Kan? Perlembagaan tak bagi, perundangan tak bagi. Dan GTA perlu tekankan perkara-perkara ni. Perkara-perkara yang sihat yang akan dibawa, insya-Allah lah. Jadi balik kepada Azalina Osman Said. So bila dia cakap benda yang tak betul, pada peringkat awal sebenarnya saya percaya daripada laporan-laporan beberapa portal, dia masih cuba nak meyakinkan apa yang dicakap tu ada asas. Tapi ya betul, pada 1 hari bulan September, laporan media mengesahkan dia telah pun memasukkan surat peletakan jawatan pada 29 Ogos. Dan yang anehnya, bukan aneh lah, saya pun boleh faham. Ismail Sabri, pejabat Perdana Menteri, telah keluarkan kenyataan mereka menerima peletakan jawatan. Sebenarnya notis sebulan diberikan oleh Azalina, tapi pejabat Perdana Menteri kata tak apalah, awak boleh berhenti daripada 1 September. Maknanya kata tak bagi dia terus pun sebulan. Betul. Jadi pokoknya di sini dari sudut objektif, apa yang dibuat oleh Perdana Menteri adalah betul. Apa yang betul kita kena sokong betul. Sebab beliau tidak boleh biarkan orang-orang yang rapat dengan beliau, terutamanya penasihat beliau, memberi satu cadangan kepada rakyat, mengelirukan rakyat seolah-olah itu dibenarkan di bawah perlembagaan dan perundangan. Sama ada penerimaan peletakan jawatan itu adalah keputusan politik, itu masalah politikus. Saya tak mau cakap dari sudut politik. Saya nak cakap dari sudut perlembagaan dan perundangan. Penerimaan peletakan jawatan adalah benda yang baik dan sihat dilakukan oleh Ismail Sabri dari sudut perlembagaan dan perundangan. Dan mungkin juga sihat untuknya dari sudut politik. Betul. Tapi dari sudut Azalina Osman Said, saya juga menghulurkan tahniah kepada beliau. Sebab kalau dia secara benar, secara minta maaf benar pula, secara silap telah tampilkan apa yang dicakap dan masih percaya bahawa apa yang dicakap tu beliau mempunyai asas, maka dia kena walk the talk. Maka dia kena letak jawatan. Tapi pada masa yang sama, peletakan jawatan itu bukan saja walk the talk, adalah pengakuan bahawa apa yang dicakap itu salah. Sebab para pemimpin kerajaan termasuk Perdana Menteri tidak setuju dengan apa yang dia cakap. In fact, dalam program Jom Channel yang baru lalu, saya telah pun hulurkan cabaran kepada Azalina Osman Said. Namakan di manakah negara demokrasi berparlimen lain yang telah melantik peguam negara bagi tujuan mencampur tangan secara salah urusan pendakwaan jenayah. Mana negaranya, siapa pemimpin kerajaannya dan siapa peguam negaranya. Masih saya cabar dia walaupun dia letak jawatan. Sebab apa yang diucapkan salah. Walaupun dia kata ramai negara luar buat macam tu, yang sebenarnya ramai negara luar lantik kawan-kawan mereka sebagai peguam negara cuma untuk memberi nasihat. Mereka tak berani dari segi sistem, bukan saja perundangan dan perlembagaan, dari sistem politik mereka sendiri. Mereka tak berani lantik kawan-kawan untuk mencampur tangan secara salah sistem pendakwaan atau keadilan. So di situ dia salah dan tidak boleh dibenarkan. Kalau kita sampai ke tahap itu, maka negara kita yang dah jahanam akan terus jatuh ke lembah yang lebih hina. GTA perlu tekankan perkara ni. Kalau GTA tak tekankan, maka rakyat yang menyertai GTA boleh tekankan pucuk pimpinan GTA. Dan GTA akan buka
Boleh saya sentuh sedikit saja Silakan Tuan Haji. tentang itu yang tergerak fikiran saya apabila sentuh dengan betul oleh Datuk Nizam tadi. Saya percaya apa yang saya faham adalah konsep penglibatan orang luar daripada parti ini dipelihara oleh GTA melalui usaha mereka mengadakan suatu perlembagaan yang terbuka, yang lain pada yang lain, di mana orang-orang tertentu dari luar parti pun akan melalui proses lantikan ke dalam jawatan kuasa tertinggi dan boleh sumbangkan secara rasmi dalam mesyuarat paling tinggi, supaya apa yang ingin dibawa oleh orang luar bukan dari sudut politik tapi dari sudut kesejahteraan rakyat dan negara yang mungkin para politik tidak dapat lihat mungkin, maka dapat dibawa sampai ke satu keputusan yang terbaik. Kita patut bukan saja war-warkan, kita patut hormati sekiranya ada 4 parti ini yang sanggup berbesar hati sampai ke tahap itu. Sebab saya boleh cabar, cuba lihat perlembagaan UMNO, Perlembagaan Pakatan Harapan maupun Bersatu yang ada Perkataan Ahli Bersekutu. Sebab Perkataan Ahli Bersekutu tu saya yang masukkan masa saya draft Bersekutu pada masa itu. Bersatu Boleh tanya Muhyiddin lah kalau dia kenal Muhyiddin, ingat tak kenal? saya kenal. Kenal sangat. Kenal sangat Tapi lepas pada tiga-tiga parti mana dia yang ada suatu layanan yang diberi kepada NGO atau orang luar ni untuk sebenarnya menyumbangkan kepada kebaikan negara. Saya percaya dan saya harap kepercayaan ini berterusan bahawa 4 parti ini akan walk the talk, akan teruskan penglibatan yang jujur dan ikhlas untuk menerima ahli-ahli, dan kita ahli-ahli yang masuk menyokong sebagai sukarelawan wajar menentukan perkara ini dikekalkan. Akhir sekali bagi saya isu ni, saya cukup setuju dengan apa Datuk Nizam cakap. Rakyat perlu menganggap gerakan ini bukan parti. Kena terima hakikat. Kena masukkan dalam fikiran, dalam minda kita. Kita bukan cakap pasal parti. There's no such thing as parti GTA yang melibatkan ahli. Ia ni adalah satu gerakan. Jadi penglibatan anda ni, anda patut terima sebagai sukarelawan. Sukarelawan. Kenapa nak jadi ahli parti? Kalau kita nak buang taksub parti, kita nak buang taksub pemimpin politik, maka kita kena buang taksub nak jadi ahli parti. Tapi at the end of the day, bila terdaftar akan ada struktur dia. Tapi daripada sekarang, kita perlu latih diri kita. Masyarakat akan datang bahawa lebih penting untuk menjadi sukarelawan, penyokong, penglibat terus dalam aktiviti-aktiviti gerakan yang menyihatkan negara dan rakyat, daripada buat apa jadi ahli, lepas itu bila buat program nak syok sendiri pergi pesta, nak pergi sana naik bas, dapat RM30, dapat RM100, dapat nasi bungkus, dapat teh ais. Come on, itulah adat yang kita nak hiris dan kikis. Jadi kalau sukarelawan, kita tahu kita sebagai rakyat bertanggungjawab. Kita sepatutnya latih kita jadi patriotik. Kita nak negara sihat, kita kena sumbang. Betul. Menjadikan negara kita sihat. Kita tak boleh harap atau expect orang lain buat kerja. Lepas itu kita tanya apa aku dapat. Itu yang salah. Saya minta maaf, saya perlu nyatakan. Masyarakat kita kalau nak ahli politikus tu berubah, maka kita pun kena terima, kita kena berubah. Kenapa kita nak terlibat dalam parti politik semata-mata untuk kedudukan, semata-mata untuk jawatan, semata-mata kerana ada aktiviti yang kita boleh pakai baju yang sama, boleh pergi naik bas yang sama. Ini bukan pesta. Ini adalah untuk masa depan masyarakat negara kita. Betul. So let's change the attitude. Mulai daripada hari ini, GTA didaftar tak daftar oleh ROS itu cerita lain. Tapi GTA sudah wujud. Dan GTA sudah gerak. Mari kita sama-sama berdoa. Yang pastinya nak selit lah. Fazli, yang saya nak sebut tadi, saya berminat juga tentang persoalan komen Azlina tu. Dan saya rasa itu bukan persoalan komen Azlina tu sendiri. Tetapi forum yang telah dibina pada hari itu, satu taklimat khas oleh satu institusi politik. Itu bagi saya satu masalah yang lebih besar dan lebih mendalam. Kita dah lalui proses 4 tahun, kita dengar berbagai hujah dan sebagainya, tetapi kuih-kuih keluar daripada keputusan tu, dia satu institusi politik
keluar untuk mempertahankan dan menentang kepada apa keputusan yang ada dalam yang dikeluarkan oleh institusi kehakiman. Maksudnya apa? Maksudnya mereka tidak mahu keadilan itu ditegakkan. Mereka tidak mahu proses kehakiman yang telus ini dapat berjalan. Mereka tak puas hati sampai kata kena tukar peguam negara kan kita. Jadi kita boleh adjust. Budaya adjust ni. Jadi apa yang tak terkeluar, sebenarnya yang kita risaukan adalah lebih banyak lagi kes yang tidak menguntung rakyat, yang mengambil hak rakyat, yang tertanam oleh institusi politik yang kata keramatnya dulu ni. Tetapi mereka menggunakan setiap institusi ni. Mereka gunakan rakyat sendiri, mereka gunakan SPRM, mereka menggunakan polis dan sebagainya untuk menjaga kepentingan mereka. Lah kali hak bawah-bawah ni lah yang duk menjerit ni, dia kata ini geng-geng GTA, geng atuk lah apa. Betul. Mereka sebenarnya yang duk maki hamun yang duk keluar tu, saya kesian pada kat mereka. Mereka sebenarnya mempertahankan benda yang buruk, benda yang rosak. Mereka mempertahankan penjenayah. Mereka mempertahankan orang-orang yang mencuri duit anak-anak mereka, masa depan anak mereka. Itu yang terjadi pada sistem politik, pada budaya parti politik hari ini. Jadi bagi saya bukan semata-mata statement Azalina tu ataupun Syafi'i ketika itu, tetapi the whole it shows bagaimana telah rosaknya parti politik itu beyond repair untuk menjaga kepentingan orang Melayu maupun menjaga kepentingan rakyat secara seluruhnya. Jadi macam mana kita nak repair? Lah kali dia bayar macam-macam lah. Nak mengundi pun dia bayar, dalam dalam dunia netizen ni pun dia bayar untuk menjadi dia punya nak maki orang, juru cakap kan. Jadi ini yang tinggal kepada nasib bangsa kita. Dan saya rasa inilah yang sepatutnya menjadi satu alarm bell kepada rakyat. Kenapa sampai jadi macam tu kita ni? Kenapa lagi yang mengambil, mencuri masa depan anak-anak kita, yang mengambil, mencuri kita punya, ya, orang, contohnya sekarang ni SMEs dalam keadaan yang susah lepas daripada pandemik, mereka nak bangkit, tetapi daripada peruntukan yang ada tu, duk habis, duk belanja nak bayar hutang yang orang yang telah menyebabkan hutang negara yang begitu besar tak habis-habis. Adakah itu tidak mengambil hak kita? Adakah itu tidak mengambil hak kita untuk mempersiapkan kita punya pendidikan yang lebih elok untuk anak-anak kita? Tetapi itu tidak diajak, dia duk ajak benda lain. Oh, kami tak dapat makan, tak boleh minum Starbucks. Bagi saya, ya Allah, lepas tu ada orang boleh pertahan lagi tu. Itu saya tak faham tu. Saya tak faham apa nak jadi dengan kita. Jadi ini bukan semata-mata satu perubahan, revolusi untuk nak tukar kata, nak pangkah saja. Ini adalah untuk merubah kita punya sikap, nilai dan budaya. Nak meluruskan balik berdasarkan adat dan budaya kita yang tinggi sebagai orang Melayu. Itu untuk meluruskan balik nilai-nilai Islam yang sebenarnya telah membentuk apa yang baik, apa yang salah, apa yang kita patut malu. Dan ini yang saya rasa tidak boleh dilakukan dengan institusi politik yang sedia ada pada ketika ni, parti politik yang ada pada ketika ni. Yang akhirnya saya setuju lah kali dia menggunakan agama, bangsa semata-mata untuk kepentingan mereka. Itu yang kita perlu tukar. Dan benda tu perlu datang daripada orang-orang yang sedar, rakyat. You must come forward. Orang Melayu perlu tampil untuk menyelamatkan masa depan mereka. Dan orang bukan Melayu, Islam perlu faham perkara tersebut. Ya, perlu memberi sokongan kepada GTA, kerana kalau orang Melayu Islam dapat berubah, memilih yang baik dan yang betul, maka ini kebaikan negara untuk semua. Selagi kita tak keluar daripada tahi ini, selagi itu orang bukan Melayu, bukan Islam, tidak akan nampak kecantikan negara kita. Okey, untuk pengetahuan anda semua, ada yang tanya saya di sini, bos, pasal apa bos
muat naik soalan tu kat kami tak nampak. Bukan. Pasal ini live serentak YouTube dan Facebook. Yang mana tengok di YouTube, YouTube-nya soalan je lah. Di Facebook, Facebook macam kami di sini, kami tengok semua pasal dia kongsi. Tengok semua soalan-soalan daripada YouTube dan juga di Facebook. Dia saja yang tengok, saya Rabun tak nampak. Aku Nizam pun tak nampak. Nama tahu tengok. Jadi apa nama? Woi, masa tak pernah tapi saya tetap nak tanya juga pasal ini yang persoalan yang ditanya hampir 10.30. Baik. Okey. Tok Nizam, saya nak pergi kat Tok Nizam juga dulu. Sebagai Ketua Penerangan Gerakan Tanah Air. Di satu majlis makan malam. Saya ada di situ, Tok Nizam pun ada di situ. Kan? Apabila Tun Dr. Mahathir yang juga pengurusi GTA begitu yakin Gerakan Tanah Air akan diterima oleh majoriti orang Melayu dan jangan terkejut, Gerakan Tanah Air akan keluar sebagai pemenang selepas PRU 15. Bersandarkan keyakinan tu kat mana? Tok. Kita yakin bahawa rakyat Malaysia ni masih ada yang berjiwa baik. Kita rasa majoriti daripada rakyat Malaysia ni nak benda yang baik untuk diri mereka, untuk rakyat mereka, untuk bangsa mereka, untuk agama mereka. Saya rasa kita meyakini bahawa benda tu boleh berlaku. Dan pada PRU yang lepas, buat kali pertama rejim yang bertahan sekian lama boleh runtuh atas keyakinan ni. Cuma mereka tercari-cari apa pilihan yang ada, apa tawaran yang boleh diberikan. So hari ni kita duk fikir, kita berbincang dah berbulan-bulan, kita bincang dengan berbagai pihak. Kita yakin ini formula yang mampu kita tawarkan yang terbaik. Cuma dia perlu keyakinan ini, dia perlu datang daripada rakyat itu sendiri. Kerana betul ke rakyat nak melakukan perubahan ni? Kalau mereka yakin, mereka perlu terlibat. Mereka perlu bersama. Sama ada mereka nak menentukan dasar ataupun mereka nak menjadi penyokong di peringkat bawahan, terpulang. Tetapi kalau rakyat tidak sedar, maka perubahan itu tidak boleh berlaku. Kita tengok dalam beberapa pilihan raya lepas, rakyat hilang minat langsung. Mereka tak mau keluar mengundi. Mereka bila beberapa survey yang dibuat pun mereka kata sama ya. Mana-mana parti politik pun, Pakatan Harapan pun begitulah. Dia kata dengan PH hancing dan sebagainya, dia ulang benda yang sama. Dengan ni pun kata ini perompak, penyangak, yang ni pengkhianat. Jadi semua belahan politik tu seolah-olah ada masalah. Jadi kalau kita duk melihat kepada masalah itu dan kita tidak boleh tawarkan benda yang baru, maka rakyat pun rasa-rasa ini bukanlah. Sebab kita ada keyakinan bahawa rakyat mahu untuk berubah. Dan perubahan itu perlu berlaku di dalam kawasan-kawasan orang Melayu itu sendiri. Sebab itu GTA tu Dr. Mahathir ada sebut tentang 120 kursi parlimen. Kerana kalau kursi orang Melayu itu tidak berubah, maka tak kira lah kursi-kursi lain ni akan jadi mangsa lah kepada jenis politik Melayu yang orang Melayu pilih. So it must start. Dia harus bermula dengan kursi-kursi politik, kursi-kursi parlimen orang Melayu itu dahulu. Yang perubahan ini boleh berlaku, barulah kesan tu akan pergi kepada rakyat secara keseluruhan. Okey, terima kasih. Ini Abu Bakar Yahya berada di Rimba. Terima kasih kerana melontarkan komen di sini. Ini pun menarik juga Haji. Saya nak, walaupun masa dah tak ada, saya nak pergi soalan pada Haji. Respon benda ni boleh tak Haji? Apa dia? Masalah yang kita hadapi di hari ini adalah produk 50 tahun punya produk. Maksudnya mungkin dia tunjuk pada ke arah parti politik ni lah. Salah takbir negara kita, meskipun dari segi pelajaran, ekonomi atau agensi-agensi kerajaan semua dah rosak. Ya. Adakah GTA mampu apa? Ya, dia ada dua perkara di sini Sarafadi. Okey. Memang kita tak boleh nafikan hakikat ya. Ini bukan persepsi, ini bukan suatu anggapan. Hakikat sebenar bahawa kebanyakan sistem dalam sistem tadbir urus negara, sama ada ekonominya, pelajarannya, tadbir urusnya, segalanya telah rosak. Telah rosak. Dan GTA wajib cari jalan penyelesaian. Bukan soalnya adalah boleh atau tidak. GTA wajib selesaikan perkara ni. Macam mana GTA nak selesaikan? Tunggu dan lihat. Bukan soal tunggu dan lihat saja. Okey. Adalah kalau
pihak rakyat di luar. Selain daripada menyokong menjadi sukarelawan dan yang mana yang boleh menjadi ahli, perlu sama-sama bergembling tenaga ke arah itu. Dan yang paling penting, rakyat kena mengundi pilihan yang baru yang ada. Kalau setakat tanya apa yang GTA boleh buat, apa pun GTA nak buat, dia tak boleh buat tanpa kuasa. Dia tidak boleh buat tanpa kuasa di pilihan raya. Jadi soalannya, jawapannya berbalik kepada soalan itu, iaitu kalau apa rakyat nak GTA buat, GTA kena diberi sokongan di dalam pilihan raya kepada semua calon GTA di mana saja mereka bertanding. Sama ada ianya kubu UMNO di Felda sekalipun, sama ada dia kubu PAS di Kelantan sekalipun, sama ada dia kubu PKR di bandar-bandar ataupun di luar bandar sekalipun. Mana tempat pun anda perlu yakinkan kepada wadah baru ni. Kalau anda yakin, setiap masalah dunia mesti ada penyelesaian. Dan itu adalah menjadi tanggungjawab kita untuk selesaikan. Tapi sekadar bercakap nak buat apa, bila nak buat apa, apa gunanya kalau tak diberi kuasa? Betul. Apa gunanya kalau tak diberi kuasa? Dan ini bukan kuasa untuk memegang kuasa bagi kepentingan peribadi. Sebab apa yang Datuk Nizam cakap tadi, saya cukup faham. Dan saya cukup setuju dengan pahaman, dengan keterangan dia. Iaitu konsep orang masuk politik untuk kerjaya tu perlu dipadamkan. Politik ni bukan kerjaya. Bukan untuk mendapatkan gaji atau imbuhan atau allowance demi menjadi ahli politik. Politik adalah berkhidmat dengan ikhlas. Dan apa sekalipun kerja awak di luar, semasa awak menjadi orang yang keluar kepada bidang kerja semasa umur pertengahan 20-an sampai awak masuk politik, itulah kerja awak. Di situlah mencari rezeki halal. Tapi di politik adalah untuk berkhidmat dengan ikhlas. Itu pun wajib diubah. Kalau itu dapat diubah, nescaya sistem ekonomi yang buruk akan diubah. Sistem pendidikan dapat dimajukan. Apa sekalipun dapat diselesaikan. Itu sahaja saya percaya. Terima kasih Tuan Haji. Komen. Fazli, satu lagi. Silakan masuk, teruskan. Bila kita cakap tentang apa formula, dan bila kita cakap tentang sama orang politik ni, kita lantik pun lah kali jadi macam tu juga. Sebab itulah harapan GTA dan proses yang kita sedang berlaku ni. Sebab itulah kita bukan semata-mata cari daripada parti politik. Kita tebas semua, kita pergi masuk longkang, kita pergi cari dalam pusat-pusat pengajian tinggi. Kita cari daripada segenap. Kita rasa kita perlu menampilkan calon yang terbaik. Calon yang boleh memberi harapan kepada rakyat. Cerita dia macam ni lah. Kalau kita dapat offer kepada rakyat, kata dalam orang yang track record dia baik, ada pengalaman, ada pendidikan yang baik. Pendidikan ni formal tak formal tu bukan kedua, tapi dia ada, dia ada pengalaman kerja dia yang bagus. Kalau kita dapat tawarkan orang macam ni, maka berbanding dengan orang yang sedia ada ni, hak majoritinya sepatutnya kalau orang yang ada common sense tu, dia kata yang ni sudah-sudah lah. Ni dengan skandal yang ada, kesnya ada dan sebagainya. Kita masih lagi masalahnya dalam politik kita. Kita kata kerana mereka tu pemimpin politik, kita tak boleh tolak mereka. Mereka kena kekal. Walaupun pertuduhan dah banyak, walaupun ada berbagai cerita di belakang, ada kes-kes yang tak keluar, tapi rakyat tahu tentang masalah-masalah ni. Sampai mana kita harus terperangkap dengan pilihan-pilihan yang ada. Ada pula orang jawab balik, dia kata nanti dulu sebelum pegang jawatan dia nampak baik. Lepas pegang jawatan sama je. Hilang. Serupa juga, korup juga tu. Tetapi kita ambil lah pertimbangan. Janganlah kita jadi complicated sangat, jadi tukang nujum 4 belalang, cerita masa depan dan sebagainya. Kita tengok apa yang realiti. Daripada orang yang bermasalah, yang sedia ada, kita tahu background dia bermasalah. Sampai nak buat apa pun, nak pergi kat, orang kata apa, dia punya siksa politik pun ada harga. Nak kena bayar. Itu budaya politik yang ada pada hari ni. Betul. Kita pilihlah pilihan yang lain. Kita harus memilih pemimpin berdasarkan kredibiliti dia, kewibawaan dia, track record dia dan sebagainya. Ini sepatutnya menjadi tanda aras baru politik. Kalau kita tak boleh ubah macam ni, kita nak ikut cara lama, maka itulah
itulah yang terbukti dan berlaku hari ini pada politik orang Melayu pada hari ini. Jangan komplain. Jangan Betul tak? komplain. Jangan Hampa komplain. yang pilih. Betul. Hampa yang pilih. Kita yang pilih. Jadi jangan komplain selepas PRU 15. Geng-geng penyangak, penyamun, pencuri, perompak masih berada di dalam singgah sana. Begitu juga dengan gila nombor. Strong, formidable. Duk berangan macam mana Datuk Nizam cakap. Duk tengok masa depan. Duk tak habis-habis. Nujum 4 belalang. Nombor ekok tu. Nombor ekok ni saya dah ada sokongan itu dan ini. Tolaklah kaki-kaki berangan ini. Dan juga kepada komentar-komentar tadi di sini yang bernostalgia di belakang. Yang pusing ke belakang pula. Datuk Nizam sebut nujum 4 belalang. Mereka yang masih lagi menggelar Maha Fir'aun, atuk, diktator yang komen tadi tu semua. Pandang cermin. Rumah anda semua mesti ada cermin. Pergi tengok cermin yang merengkok dalam penjara. Itulah yang Pak Agong. Itukah pemikiran anda semua untuk mengagungkan penyamun dan penyangak yang sudah pun merengkok di dalam penjara? Hampa kata Fir'aun, hampa kata diktator, itulah yang masih berdiri teguh di sini, terus menerus berjuang demi kesejahteraan, demi nak mengangkat semula Malaysia sebagai harimau Asia. Haji, Ya, saya. soalan terakhir. Baik saya. Ini pun dah meleret 1 jam 40 minit. Dah mengkiri janji lagi. Ya, saya sentiasa duk mungkir janji dalam setiap rancangan. Ini sepatutnya saya kena tanya Ketua Penerangan. Baik. Tapi saya nak Ketua Penerangan respon selepas itu. Baik. Tajuk dia memang, soalan dia memang khusus untuk GTA. Okey. Ada kawan-kawan saya kata, dan begitu juga dengan followers yang WhatsApp tadi. Ya, Dia saya. kata gerakan tanah air, gerakan Melayu. Ini Ini Melayunya, NGO Melayu, itu Melayu. Tapi Ya. soalan tu kita terasa je lah. Pasal? Dia kata apa cerita parti India Muslim masuk kot jelah Melayu mai tang mana Haji. Jadi saya suruh mamak jawab dulu Haji. Baik. Baru bagi Datuk Nizam jawab lepas tu. Memang tepat, sepatutnya minta mamak jawab dulu. Sebenarnya kan, mungkin di sini bagi saya lah, tiba masanya untuk kita sedar Okey. bahawa ramai daripada kita, dan bukan rakyat sahaja, ramai daripada kita di pihak-pihak kerajaan, penjawat-penjawat awam, pihak-pihak kementerian yang belum faham dan telaah perlembagaan kita langsung. Dalam Malaysia ni, kita ada satu perkara yang aneh. Negara Malaysia antara beberapa negara kecil yang mempunyai definisi bangsa. Dalam perlembagaan kita, didefinisikan apa itu Melayu. Satu, memang Melayu yang mempunyai darah Nusantara Melayu, itu memang Melayu lah. Sejak daripada 1957, nenek moyang yang sudah berada di tanah Melayu akan selama-lamanya menjadi Melayu. Berbeza pula kalau yang datangnya daripada Indonesia semasa tsunami, walaupun mempunyai darah Melayu Nusantara, tapi sebab masuknya selepas tahun 1957, dia bukan Melayu Malaysia di bawah perlembagaan. Itu rakyat tak mau faham. Dan begitu juga sesiapa sahaja yang beragama Islam, yang bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat resam Melayu sebelum tahun 1957, dia ataupun salah seorang ibu bapa atau nenek moyangnya sudah pun lahir ataupun bermastautin di Malaysia pada masa sebelum Hari Merdeka, maka secara automatiknya, walaupun darahnya 0.1% pun tak ada darah Melayu Nusantara. Macam saya, 100% darah saya darah Gujarat. Ya. Tetapi di bawah perlembagaan, saya adalah Melayu perlembagaan. Sebab arwah bapa saya masuk ke Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 melalui permit rasmi kerajaan British dan pihak negeri-negeri Selat pada masa itu sebagai seorang bermastautin tetap, permanent resident, memenuhi peruntukan perlembagaan. Dan ini bukan maksud masalah rakyat. Sebenarnya ini adalah masalah pihak kementerian. Sebab mereka sekarang ni, sampai sekarang, belum faham peruntukan perlembagaan. Bila ada anak-anak yang lahir daripada keturunan buka kata tutup kata India Muslim, maka pihak pendaftaran negara
tanpa melihat kepada perkara 160 pasal 2 Takrif Melayu, dia terus akan tengok kad pengenalan yang dibuat zaman 70-an 60-an yang belum lagi arif tentang perlembagaan, dan letak anak tu India Muslim lah, Pakistan lah, apa nama ni, macam-macam lah. Jadi di sini pendidikan perlu diberi kepada mana-mana kerajaan yang menerajui kerajaan negara pada masa itu. Mereka wajib faham. Begitu juga dengan Persatuan India Muslim. Ramai daripada mereka sebenarnya datang daripada, kebanyakan hampir kesemua mereka datang daripada mereka yang telah pun menepati takrif Melayu di bawah perlembagaan. Jadi saya percaya dalam beberapa minggu lagi Persatuan India Muslim akan mengadakan satu simposium mereka, dan besar kemungkinan perkara ini akan juga disentuh di situ, di mana walaupun mereka harus berbangga macam saya berbangga saya mempunyai 100% darah Gujarati, ya, tetapi saya juga berbangga saya ditakrifkan sebagai Melayu berperlembagaan. Dan atas dasar itu menjadikan saya, sepatutnya jadikan kami lebih patriotik untuk berjuang demi masa depan negara dan bangsa Melayu perlembagaan. Jadi itu di situlah yang kena kita faham. Saya rasa saudara Fadli pun ada. Kalau sini Gujarat, sini Kerala. Kerala. Betul lah, bukan Tamil Nadu. Tapi itulah saya harap rakyat boleh faham. Sebab ramai daripada negara kita daripada dulu, orang-orang Melayu Nusantara telah pun berkahwin campur, termasuk orang-orang Arab, orang-orang Turki, orang-orang Yaman, dan juga daripada Habsyah, seperti mungkin pemain bola sepak yang pernah terkenal dan sebagainya. Tapi pokoknya di sini ni, yang penting adalah kalau kita boleh terima hakikat sebagai satu bangsa yang sepatutnya menegakkan kebaikan semua ke arah menegakkan kebaikan seluruh rakyat Malaysia, maka kita sepatutnya mendukung perjuangan perlembagaan. Kita perlu mendukung keluhuran perlembagaan, dan keluhuran perlembagaan ini cukup penting. Seperti yang selalu kita bincang, kalau kita lari atau tercantas mana-mana tiang perlembagaan, maka nescaya negara akan jatuh. Tiang tu roboh, maka akan jatuh, tersungkok kemudian lama-kelamaan, yang mana berlaku dalam sistem tadbir negara. Kalau kita sendiri boleh nampak bahawa nenek moyang kita 70 tahun dulu pun lebih mempunyai hikmah, mempunyai pengetahuan untuk menerima selagi dia bertutur bahasa Melayu, dia mengamal adat resam Melayu, dan yang paling penting dia beragama Islam, adalah memenuhi takrif Melayu. Selagi ada salah seorang nenek moyang dia yang pernah duduk situ, walaupun pada 30 hari bulan Ogos tahun 1957, bukankah kita patut dukung perkara itu? Betul. Sebab lebih ramai daripada kita jadi orang Islam, maka lebih mudah kita nak terapkan prinsip-prinsip Islam dalam urus tadbir negara, dalam urus tadbir ekonomi, dalam urus tadbir apa sekalipun, yang mana kemudian baru sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang bukan Islam akan nampak keindahan Islam. Dan bila nampak keindahan Islam, maka mereka boleh terima konsep-konsep yang ditekankan dalam Islam, yang akan nampak menekankan keadilan dan kesaksamaan. Jadi kenapa nak himpitkan Melayu kepada jurang yang kecil? Tapi ini di bawah perlembagaan tau. Akhir kata dengan isu ini hak ataupun takrif ni dalam perlembagaan. Kalau ada mana-mana section rakyat kita yang tak setuju, maka perlu sokong kerajaan yang akan membuat pindaan kepada perkara 160 pasal 2 untuk menarik balik takrif ni. Kalau tak sokong, maka kena pindah perlembagaan untuk tarik balik hak orang macam kami dianggap Melayu. Selagi tidak ada pindaan, kami berhak di bawah perlembagaan menuntut hak kami. Dan di situlah kami menjadi ahli GTA, mereka yang nak termasuk parti India Muslim. Saya harap saya telah menjelaskan dari segi undang-undang dan perlembagaan. Bagus. Ini mengaku darah Kerala. Pasti. Saya aku mama. Gujarat ni daerah di mana Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi lahir. Okey. Taklah. Itulah berjuang. Tapi kita kala lebih kurang dia nak mengaku apa pula. Saya minta ketua penerangan pun respon sikit pasal parti India Muslim ni. Kita nak mengaku kita ada semangat mak kilau. Yang tu yang penting tu. Minta respon sikit pasal kehadiran parti India Muslim itu ramai di luar kurang jelas. Okey.
Haji dah kupas dari segi perlembagaan. Saya baru ni, ialah kita bukan saja daripada India Muslim. Ada yang Cina Muslim datang kepada kita bercakap tentang isu ini. Dia kata dia nak tengok orang Melayu ni jadi lebih elok. Maka apabila kepimpinan kita ni bawa ke cara yang teruk, maka dia tidak menguntungkan orang Melayu, tidak menguntungkan negara. Jadi bagi saya simple lah. Kita tengok pun kata semangat orang Melayu tu yang paling penting dia tu apa yang mereka perjuangkan. Dan tengoklah bila keluar cerita Mak Kilau baru ni, kita jangan nak tengok cerita tentang hero dia handsome ke pandai bersilat ke apa. Tapi apa yang diperjuangkan itu berjaya menarik minat rakyat. Dia menjadi satu suara penyampaian bahawa rakyat tu nak benda yang baik. Mereka nak supaya Melayu dimartabatkan, Islam diperkukuhkan dalam negara ini. Dan itu hanya boleh berlaku dengan orang-orang yang mampu memberi keadilan, yang mampu untuk membersihkan negara kita, bangsa kita daripada yang perosak-perosak di sekitar. Jadi bagi saya semangat tu telah ditunjulkan oleh orang Melayu secara seluruhnya. So ini masanya untuk kita take up the challenge. So semangat tu dah ada, platform tu pun sudah diadakan, maka it's just time to action. Sebab masa dah pendek. UMNO esok lusa ni kalau boleh buat pilihan raya dia nak buat. Betul. Dia dah boleh tutup. Ada ramai yang duk takut ni kata. Takut kes yang dibicarakan tu akan mendedahkan bahawa mereka bersalah. Betul. Dan mereka nak supaya peguam negara ke orang kita stop lah benda-benda ni supaya tak terkeluar lagi kes yang ada. SPRM pun jadi orang kita. Betul. Polis pun orang kita. Dah kali selamatlah kita. Nak mencuri, nak merompak, selamat kan. Jadi kita nak kena ubah benda ni. Betul. Orang Melayu kena mengubah benda ni. Jadi bagi saya, kita jangan terperangkap dengan racism yang tidak membantu kita. Kita jangan terperangkap dengan orang yang nak melaga-lagakan kita. Duk cerita tok atuk lah, sudahlah, maha Fir'aun lah, tak habis-habis. Tak habis-habis. Saya cukup setuju dengan Fazli. Kalau dia tidak menjadi sumber kepada pemersatuan kita, tak ada tokoh lain yang boleh buat benda ni. Betul. Tidak ada orang yang mereka boleh memberi kepercayaan untuk menyatukan. Dia tak janji benda lain. Dia tak kata dia nak jadi apa lepas ni. Tak ada. Yang pentingnya dia kata dia meletakkan satu ruang, satu platform untuk semua kita bersama orang Melayu untuk untuk akhirnya kita tutuplah penyangak, penyamun, pencuri ni daripada memimpin bangsa yang sepatutnya bermaruah, berwibawa dan mempunyai masa depan. Itu je komen saya. Ini kata tag team, nampak? Member WhatsApp kat saya. Okey, peringatan kepada saya pasal saya ada terlupa sesuatu. Okey, sebelum saya nak pergi ke situ, saya nak bagi sikit pencerahan. Sebelum ini kami cuma live secara langsung di Facebook page Inspirasi Channel. Tetapi geng-geng followers di YouTube kami agak baru. Jadi kami taklah buat secara langsung di situ. Tapi geng-geng YouTube yang sikit ni pun komplain. Kan, kami pun nak live di situ. Jadi waktu itu selepas live di Inspirasi, saya akan download, akan muat naik besoknya di YouTube. Dan hari ini Facebook page Fazli Muhammad saya sendiri pun marah. Kan, janganlah situ saja. Kami pun sekali-sekali buatlah di page Fazli Muhammad. Demi keadilan, hari ini saya live serentak di page Inspirasi Channel. Banyak cawangan kena bagi keadilan. Kena bagi keadilan. Maksudnya apa yang anda semua nak, itulah kami cuba bagi. Hari ini serentak 3 platform, YouTube, Facebook page saya sendiri dan juga Inspirasi Channel. Itu pun ada juga yang tanya, Tuan Moderator asyik duk tanya soalan daripada YouTube. Kami di Facebook page Fazli Muhammad soalan hang tak ambil. Awak kata keadilan, tapi ketidaksaksamaan. Ya. Jadi nak bagi sama rata. Saya harap anda semua di luar sana faham. Ratusan komen di sini boleh tertera di atas, kami lah nampak. Anda tak nampak, agak sukar untuk saya nak bagi
kesamaan. Kesaksamaan di Inspirasi channelnya, di Facebook page Fazli Muhammad dan juga di YouTube. Tapi apa pun, kami bagi kupasan melalui dua panel. Majoriti 99% berpuas hati dengan kupasan Datuk Ketua Penerangan Gerakan Tanah Air. Begitu juga dengan Tuan Haji Hanif Katri. Dan saya sendiri pun berpuas hati kerana soalan anda saya berjaya angkat untuk kedua-dua panelis ini jawab secara straight. Lebuh raya nah, tak main traffic light, geli-geli pusing sana nak play safe, tak ada di sini. Dan sekali lagi saya nak ulang, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad tidak pernah pun didakwa di mahkamah. Walaupun sekali. Tidak ada. Apa yang dilontarkan oleh seorang dua itu hanyalah hearsay. Boleh pakai dengar cakap. Hearsay. Dakwaan tak pernah pun. Yang mana anda menyokong itu semua terpalit dengan dakwaan naik turun mahkamah. Wak Zahid Hamidi itu Jawa. Dia pun Melayu. Najib Razak itu Bugis katanya. Pun Melayu. Tun Dr. Mahathir katanya Mamak. Dia pun Melayu di Malaysia ini. Jadi pendek cerita, apa yang ditutup oleh dua panelis berkenaan dengan India Muslim itu, saya harap anda semua dah jawab, dah terima, dah faham. Sebelum saya mengakhiri Haji, saya dan juga dua panelis, Tuan Haji Hanif Katri dan juga Datuk Nizam Mashar, Ketua Penerangan Gerakan Tanah Air, mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan happy birthday. Selamat menyambut ulang tahun yang ke berapa? Ke-21 kepada Ketua Setiausaha Gerakan Tanah Air yang juga Timbalan Presiden Parti Pejuang Tanah Air, sahabat kami Datuk Wira Marzuki Yahya, dengan harapan terus diberi kekuatan dan kesihatan yang baik dan terus bersama Tun Dr. Mahathir bin Mohamad dalam perjuangan murni, perjuangan suci ini untuk mengembalikan, mengangkat maruah orang Melayu yang telah membusuk di bawah bersatunya, di bawah UMNO-nya. Dan Haji, ada nak tambah apa? Happy birthday ni? Ya, happy birthday 21st ataupun 81st. 81st? Tapi saya rasa tak lama lagi kita akan bersuara muka dengan Datuk Marzuki Yahya, insya-Allah dalam beberapa minggu lagi bila dia kesempatan akan jadi co-panelis dengan saudara Fadli untuk program ini. Sehingga kita berjumpa, tunggu dia belanja pula happy birthday dia. Tok. Yalah, ini kita nak bersama. Panjang lagi cerita ni. Betul. Dan saya harap kobaran semangat daripada kita untuk turun bersama dan Datuk Marzuki menjadi seorang orang yang penting dalam penglibatan dan perubahan gerakan tanah air ni. Dia semoga dengan penambahan umur ni bertambahlah dia punya semangat, kekobaran dia untuk bersama-sama menyemarakkan gerakan tanah air. Terima kasih kepada Datuk Nizam, terima kasih kepada Tuan Haji Hanif Katri, hampir 2 jam. Jadi memang itu saya tak pernah betul. Kalau kata sejam, dia akan jadi sejam setengah. Kalau kata sejam setengah, akan jadi 2 jam. Kenapa saya jadi tak betul? Kerana dua panelis saya pun hebat. Mengupas, berkobar-kobar, saya tak nak potong. Macam mana juga komentar anda, saya tak nak potong. Tetap saya muat naik walaupun anda mengkritik yang bukan-bukan. Terima kasih kepada ratusan komen pada hari ini. Begitu juga dengan live serentak, ratusan, hampir 1000 orang tak berganjak daripada tadi awal bersama dengan kita. Dan saya yakin kalau minggu lepas tentang GTA dalam masa 7 hari mencatat hampir 300,000, 278,000 penonton, hari minggu ini saya rasa mungkin mencecah 500,000 penonton yang mendapat maklumat yang lebih mendalam daripada ketua penerangan kita. Seperti biasa, saya mengakhiri kalam saya. Yang baik hanya datang daripada Allah, yang jaya semestinya datang daripada saya. Mohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa, terkasar kata yang mengguris hati dan perasaan anda, mencuit terasa hati kepada mulut saya ke apa. Saya mohon ampun dan maaf. Yang baik tetap daripada Allah. Kita hanya menyampaikan apa yang kita fikir yang terbaik. Tidak ada auta di sini. Fakta semestinya fakta.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damainya petang ini, aku sendiri memerhati pandangan yang tidak terjarak dengan kemusnahan, dilindungi keharmonian. Ilham karya hasil sentuhanmu, nah, hingga kini kami masih menikmati jasa baktimu. Tun Dr. Mahathir Muhammad, inspirasiku, wawasanmu dikenali persada dunia. Besar sungguh pengorbananmu kepada kami, hingga kini kami masih